Yes, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Salam Ahad kepada semua. Dan terima kasih kerana join live kami dalam segmen Jom Take Off episod 5 Angkasawan versus Pilot. Dan saya Husanda, Cap, dan bersama saya malam ini ialah Captain Yas. Apa khabar Yas? Alhamdulillah sihat, semua sihat. Macam mana Cap? Sihat? Alhamdulillah sihat. Jadi kepada semua yang baru join live kami ni, just nak make sure yang suara kami clear. Kalau clear boleh komen lah dekat ruang komen cakap clear. Dan okay, dan juga kepada siapa yang baru join, mohon minta tolong semua untuk share link live kami kepada keluarga anda, kenalan dan juga rakan-rakan supaya kita memeriahkan lagi kita punya live kita pada malam ni. Kita mohonlah pertolongan untuk semua untuk share live pada malam ini. Betul tu Cap. Lagi ramai yang share, nanti insyaAllah reaching audience lagi ramai. Makin ramai dapat tengoklah kita punya sesi hari ni. I mean every week kita ada keistimewaan sendiri, ada keunikan sendiri, dan minggu ni dengan tajuk kita pun ada keistimewaan sendiri. Jadi dengan perkongsian ramai dalam media sosial, dalam pelbagai platform, InsyaAllah reaching akan jadi lagi meluas, lagi ramai dapat tengok. Ya, insyaAllah. Okay, pada malam ni, topik kita malam ni Angkasawan versus Pilot. Kenapa topik kita nama ni? Sebab malam ni tetamu kita istimewa. Sebab apa? Sebab beliau merupakan antara 4 finalis program Angkasawan Negara Malaysia pada tahun 2006-2007. Just imagine antara ramai yang apply tu, beliau 4 yang terakhir tau yang layak masuk tau. And then pada malam ni kita ada tetamu kita dah ready dah behind the stage. Dan sebelum kami bawakan dia, kita tengok dulu video ni. Proses pemilihan angkasawan telah dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia pada tahun 2003. Sebanyak 11,000 permohonan telah diterima. 8 orang calon telah terpilih untuk tahap kelima. Mereka kemudiannya ditemuduga oleh orang-orang kenamaan Malaysia, termasuklah bekas ketua polis, ketua TUDM, pengerusi TNB, pengerusi MMU dan pengarah agensi angkasa. Pada 4 Mac 2005, Timbalan Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Datuk Seri Najib telah mengumumkan 4 orang calon yang layak untuk ke peringkat seterusnya. Keempat-empat calon akan menjalani ujian seterusnya di Star City Rusia selama sebulan. Pemilihan diadili oleh panel khas diketuai oleh bekas ketua Polis Negara Tun Harin Omar. Antara kata-katanya, Sheikh Muzaffar dan Muhammad Faiz kami nilai setara, tapi dia menghadapi masalah kesihatan ketika ujian perubatan di Rusia, manakala Van Ajam menunjukkan stres, justru itu membuka peluang kepada Faiz. Jadi kau nak tunjukkan peluang Kapten sebenarnya cukup cerah sekali dan mengikutkan kelayakan sememangnya setaraf dengan Sheikh Muzaffar yang menjadi calon utama sekarang. Oh, tengok mantap. Bayangkan daripada 11,000, beliau merupakan 4 calon terakhir. 4 calon terakhir. Impresif. Betul. Bukan saja dia seorang juruterbang yang menerbangkan pesawat airline, beliau juga menyertai program angkasawan dan sampai ke peringkat tersebut dan berpengalaman luas dalam bidang aero angkasa. Jadi nak mula ni intro, saya nak kasih satu pantun sikit lah. Sungguh ku cita menjadi ilmuwan. Pena tak ada, dengan jari kosong ku tulis. Tetamu hari ini berbicara khas dari Taiwan. Mari ramai-ramai kita alukan Captain Faiz. Masya Allah. Okay, jauh dari Taiwan kita bawakan Captain Faiz Kamaluddin. Silakan Captain. Assalamualaikum Captain, apa khabar? Waalaikumsalam, baik. So Captain, kepada semua viewers live hari ni ya. Alhamdulillah. How are you Captain? Captain kat mana sekarang? Alhamdulillah, saya di Taiwan, dekat dengan Taoyuan, di Chingpu sebenarnya lah nama bandar ni. Chingpu Dia dekat macam kota warisan lah, dekat dengan KLIA. Chingpu ni dekat dengan Taoyuan International Terminal Airport. Time zone sama Captain dengan kita. Sama. Jadi tapi kita terima materi tu lagi awal lah daripada Malaysia.
Dan kepanasan dia macam mana sekarang ni? Macam musim sama. Boleh tahan panas 34 macam tu. Tapi tengah sama kan? Tengah sama je lah. Betul. Betul lah. Okay. Menarik tu. Tapi sana ada dua musim lah kan? Musim sejuk, musim panas tu lah kan? Mungkin 4 musim kot bagi rakyat-rakyat Taiwan. They claim 4 seasons. Kita pun rasa in that sense lah, betul. Jadi sebelum tu, first of all, kita orang nak ucapkan terima kasih banyak Kapten kerana sudi meluangkan masa join segmen kami ni. Ni baru episod kelima kita, baru lagi kami ni sebenarnya. Jadi kami berbesar hati untuk terima Kapten sebagai tamu jemputan pada malam ni. Terima kasih Kapten sebab kerana sudi meluangkan masa. Saya lagi berterima kasih. Macam tu. Kapten Faiz ni nama dia tidak asing lagi lah dalam usia dalam bidang airline ni. Macam saya dan Cap memang bermula kerjaya dengan Malaysia Airlines. Kapten Faiz Kamaluddin ni waktu itu adalah salah seorang daripada trainer atau instruktor kita orang masa baru menyertai bidang penambangan ni. Jadi dia otai punya level lah di sana. Ini belum masuk topik angkasa lagi. Ni level airline dulu. Saya last jumpa Kapten saya rasa 2006-2007 kot. Kapten buat sim saya, simulator saya. Kapten Raja buat skipton. Memang teknik Kapten Raja tu memang saya ingat sampai sekarang. Memang macho. Tengok kotak. Tengok kotak, yes. Exactly. Saya kalau orang lain pun memang mungkin boleh relate juga lah. Siapa yang pernah buat session dengan Kapten kan. Thank you very much. Tapi sekarang saya dah tak pandai terbang, korang semua dah terror kan. So okay. Nice to meet you again Kapten. Dah sekian lama tak jumpa kan. Jumpa kat alam maya kan. Betul lah. Okay. So kita start lah dekat first question kita kan. First question. Ada soalan ni? Bahaya. Ada soalan. Okay. Ingat nak sembang kosong je, tak ada. Ada struktur. Masa kita buat simulator dulu, mana sempat nak tanya Kapten sebab tengah fokus buat simulator kan. Tak sempat nak sebenarnya nak tahu Kapten, nak kenal Kapten lebih mendalam sebenarnya. So actually sebenarnya nak tahu tak Kapten latar belakang lahir kat mana, membesar kat mana, pendidikan awal, pendidikan akhir kat mana kan. Boleh Kapten cerita sikit kan. Kepada yang berminat lah kan. Itulah saya pun tak tahu audience dia. Selalunya sebelum saya memulakan macam program, saya nak tahu budak-budak kecil ke, orang dewasa. Tapi hari ni Facebook live, so can be anybody, betul tak? So lahir berasal dari Kuala Lumpur. Dan pengajian saya terus kita pergi masuk college lah kot, masa dekat A-levels lah. Senang. Sebenarnya mendapat beasiswa daripada JPA. Dan pada masa itu ada kawan-kawan saya lah juga belajar bersama saya tu. Dia orang dia cakap, Faiz, masa tu syarikat penerbangan Malaysia kan cakap, ada satu pembukaan untuk menjadi cadet pilot, menjadi seorang juruterbang. Saya sebenarnya tak pernah bercita-cita menjadi seorang juruterbang. Jadi you can say accidental pilot lah, ataupun as it happen lah kan. So, jadi masa dulu-dulu tu bukan macam zaman sekarang ni. Kalau kepada viewers kita yang muda-muda, tak ada internet lah zaman dulu tu, tahun 1989 je tu lah. Jadi terpaksa pergi ke perpustakaan tu, terpaksa ambil buku-buku. Kita nak tahu lah macam mana pesawat tu boleh terbang kan. Jadi belajarlah aerofoil, bentuk aerofoil. Lepas tu dia adalah tunjuk macam roket, cara dia naik lain, tujuan inertia dan bahan api, prinsip dia lain lah kan. Dan saya pun ingat saya ambil bas pergi ke Kota Raya Kuala Lumpur lah. Pejabat syarikat penerbangan Malaysia sekarang, masa tu dah bagi emas kan. Sekarang Malaysia Airlines, Berhad. Saya pergi ke tingkat paling atas lah. Saya pun pergi atas, saya jumpa kakak tu, receptionist tu. Cakap, kakak saya nak minta financial report Malaysia Airlines masa tu. Dia cakap, kenapa dia ni nak minta kan? Dia macam, saya nak join cadet pilot program ni, saya nak tahu. Daripada report tu lah saya dapat pun baca siapalah chairman dia, siapalah dia punya director, berapa pesawat Malaysia Airlines ada, destinasi-destinasi dia, dan juga berbagai informasi lah yang boleh dapat. Dan secara kebetulan itulah secara lazimnya soalan-soalan yang ditanya masa temu buah tu during the interview lah kan.
So selalunya saya cakap kepada budak-budak bila saya bagi talk saya cakap lah sebelum membuat sebarang percubaan ke nak menyertai syarikat mana-mana ke atau nak pergi sekolah ke nak pergi college ke, buat persiapan tu dengan teliti kan. Jadi persiapan tu kalau ada 90%, insyaAllah 10% tu mungkin rezeki, tak rezeki kita tak tahu kan. Sama juga dengan program angkasawan, sama juga bila nak berhijrah cari ke syarikat penerbangan baru, persiapan tu penting. Dari situlah saya pun, kawan-kawan saya tu, diorang pun call lah saya, macam mana kita orang dapat pergi Melaka, dan Alhamdulillah masa tu saya dapat berpeluang untuk ke Australia dan bermulalah daripada umur 20 tu dapat menjadi seorang juruterbang sampailah sekarang, maybe 29 tahun kemudian lah. So itulah dia punya starting dia lah kalau kau nak tahu. So maknanya 20 tahun. Preparation tu penting lah sebenarnya, Captain Faiz. Preparation lah, selalu saya cakap. Yeah. Kita berjaya atau kita gagal, itu proses dia. Tapi yang penting tu dari kita punya angle tu kita kena bersiap sedia lah untuk apa-apa yang akan dihadapi lah. So latar belakang, itulah latar belakang macam mana saya memulakan dalam kehidupan dalam menjadi seorang juruterbang. Jadi Captain Faiz, kalau ikutnya being a pilot ni bukan cita-cita asal lah. Kira dia punya takdir dan kebetulan menemukan Captain Faiz dengan bidang ni. Betul, something like that, yes. Dan masih tengah dari segi persiapan nak masuk flying school, masa kita nak apply untuk, semua orang tahulah kos kita nak menjalani latihan penerbangan ni, kalau kita bayar sendiri ni mencekik darah lah, sangat mahal. Jadi ramai kita memang attempt to apply mana-mana airline untuk jadi ditaja oleh airline tersebut supaya kita dapat masuk lah. Dalam persiapan Captain Faiz nak apply masuk airline, Malaysia Airline System dulu, Mas, ada tak macam dari dengan teman sekolah ke apa, buat macam study group ke apa, lepas tu keep track dengan with each other pasal perkembangan masing-masing dapat? Tak ada juga, tapi saya punya batchmate lah yang sama-sama pergi ke Australia tu sampai hari ni lah, sebab dengan teknologi sekarang kan ada WhatsApp group semua, kami masih rapat lah. Dan dua daripada mereka ada bersama saya kini di syarikat baru ni. Tahun berapa tu? Tapi masa starting tu yang saya berterima kasih, saya jumpa Edi Nasran. Sebab hari tu saya terjumpa dia kat Los Angeles. Saya cakap, Edi, kalau you tak cakap hari tu kan, Faiz ni boleh apply untuk jadi pilot, mungkin tak jadi pilot lah. So terima kasih lah Edi. Masya Allah. Persahabatan kita dari sebelum join airline lagi dah kenal lah masa tengah apply tu. Betul. Masya Allah. Memang tadi. Jadi sekarang if you don't mind sharing, sekarang Captain kerja dengan airline mana kan sekarang? Saya dengan syarikat penerbangan Cina yang punya HQ base di Taiwan, tapi banyak orang bila kita kat Cina dia ingatkan mainland China. Saya tak apa. It's a common misunderstanding, but we are used to it, kan. Tapi actually kenapa actually China Airlines tapi base dekat Taiwan? Oh, sejarah dia panjang tu. Itu sejarah geopolitik. Oh ya, okey. Oh ya. Itu mungkin kita wondering. So bagi Taiwan, satu China tu kepunyaan Taiwan lah sebenarnya lah. Tapi you kena study lah benda ni. So kalau you tanya rakyat, bila saya pun bersembang, bukannya saya boleh bercakap Taiwanese pun ataupun Mandarin, tapi sentimen dia memang begitulah. Cuma dari segi sejarah tu adalah dia punya perjalanan cerita dia. So itu satu topik yang agak mendalam lah juga. Nama official Taiwan sekarang ni, Captain Faiz, apa nama official Taiwan? Dulu ada orang panggil Taiwan, lepas tu ada ROC, lepas tu Chinese Taipei. ROC tu Republic of China lah. So diorang ni adalah terdiri daripada negara China lah sebenarnya. I see. China lah. So dalam urusan luar negara semua, nama negara tu kita panggil Taiwan kira okey lah kot ataupun okey. Tapi how to say, they're not recognized as a nation by United Nations, macam tu lah. Betul. So ada dia punya intricacies dia lah. Okay. Nanti we go, kita boleh Google lah kot, try cari. Google, YouTube, ada banyak good videos out there. And now since the main
source of information is from YouTube kan for the Ha. new generation of youngsters. Mungkin boleh ada just type it out. Quite an interesting history. So berapa lama dah Kapten duduk tinggal dekat? Oh, dah 5 tahun kat sini dah. Ya. 5 tahun, Alhamdulillah. Oh, menarik Macam mana Kapten Faiz, keluarga, anak-anak semua, family join keluarga ke? saya Ataupun semua macam mana? masih di Cyberjaya. Okay, dan sebenarnya dulu sebelum pandemik ni kita tiap-tiap bulan dapat balik 8 hingga 10 hari. Jadi it was much better, tapi dengan kita tak boleh tahu kan situasi pandemik ni akan berpanjangan sehingga setahun lebih. Saya ingat kan tinggal minggu je kan. Okeylah, sebulan tak balik tak apa. Tengok-tengok panjang juga. So saya cuma dapat balik tahun lepas sekali, tahun ni sekali. Itu pun dapat 6 hari sebab 14 hari kena kuarantin kat Kuala Lumpur kat hotel. Waktu 14 hari kena kuarantin kat sini kan. Jadi kita pun hanya dibenarkan balik pada mulanya tahun lepas 45 hari. Tahun ni 35 hari. Lepas tu sekarang ni saya pun ada berfikir memang plan nak balik bulan Oktober, tapi disebabkan dan cakap manpower diperlukan, kita punya penerbangan, kita buat banyak operasi kargo, semakin macam mana dia cakap, permintaan atau demand yang tinggi. Jadi kerja tu memang banyak lah tiap-tiap bulan. Memang I think you all know flying hours more than the average hours. Jadi kita orang terpaksa, alhamdulillah lah kan, kadang-kadang kita fikirkan member-member kita yang tak dapat terbang, tak dapat do what you guys love kan, tapi kita masih macam maintain normal pattern. Cuma kita punya cabaran atau kita punya challenge, kita tak dapat berjumpa atau bertemu dengan family lah. Tapi pros and cons that you have to see, make the best of what you have lah in that sense. Correct. Jadi Yeah. dari segi flying macam tak kacau apa, tak affected sangat lah sebenarnya. Tak ada, kita orang sibuk, alhamdulillah. Sebab I think operasi kargo dia sekarang dalam nombor dunia, di dunia nombor 5 kan, in terms of amount of cargo and revenues it generates in that sense. Banyak topik awal tu kau tulis live in Taipei, itu lain tu, live. Sebab memang akan menyentuh Lain meaning yang penuh mendalam live di Taipei. Walaupun tahu Yuan. Tapi kita orang itulah, macam saya dulu kalau itu live in LA kan, kalau kita pergi kenapa saya pilih penerbangan China ni, sebab saya memang suka buat flight ke LA kan. Jadi bila sampai LA tu bolehlah berlari kat Manhattan Beach sebab pemandangan dia indah kan dan cuaca dia sedap kan. Tapi sekarang ni kita orang terpaksa berkurung dalam bilik lah sebab kuarantin kan. Jadi semua orang kena bersabar lah sehingga pandemik ini berakhir, insyaAllah soon. Kapten punya normal routine flight ke US lah selalu. Betul. US lah. Yes. Kita punya penerbangan sektor dia mungkin 3 atau 4 je. Ada LA, San Francisco, New York dengan Frankfurt tu je. Tapi pun dah busy. Bukan macam Malaysia Airlines kan, satu dunia kita tabur kan. Macam kita pergi ke Johannesburg, Munich, Frankfurt, semualah. All over Paris, Auckland. Kita kata ramai Malaysians like your friend yang since cadet joining you in the same company now. Saya punya batchmates ni, yes. So actually berapa ramai ke Malaysians dekat China Airlines? Dalam pesawat 777 ni ada 10 orang kapten. Oh, okay. Inilah meriah juga, tak sunyi lah kan. Saya rasa sekarang semua kita dah lama tak jumpa each other sebenarnya, sebab semua orang dia punya quarantine sini agak strict lah. Sebab dia sebab dia punya CECC tu, dia punya governing body yang membuat prosedur ni, buat prosedur yang ketat lah lebih kurang. So terpaksa akur lah. Dekat sana macam mana dengan pemberian vaksin tu Kapten? Kira semua dah second dose ke, laju ke proses dia? Dia orang agak ke belakang sebab dia orang sebenarnya tak ada kes tahun lepas. Tapi bila kes tu masuk, dia orang sedang dalam proses untuk membawa atau membuat vaksin sendiri kan. Jadi bila dah agak timing dia terlambat sikit, so terpaksa bawa vaksin dari luar negara lah.
Jadi pada permulaannya grup-grup awal tu dia dapat AZ, saya dapat Moderna. So alhamdulillah dah dapat second dose lah. Tapi lambat sikit lah daripada kalau nak dibandingkan dengan Malaysia. Tapi alhamdulillah Nak semua banding dah. dengan Malaysia, kira Malaysia lagi cepat lah dalam lagi kadar cepat, yes. vaccination. Betul. Kadar vaksin. Okey. Macam kat Malaysia, kita ada PKP 1, PKP 2. Ada banyak fasa tau. Bersyarat, PKPB. Lepas tu ada diperketatkan, ada tambah D lagi semua. Dia punya lifestyle dekat Taiwan dengan cara kerajaan Taiwan menangani COVID ni, dia lockdown terus ke ataupun sama macam Malaysia? Ya, dia memang sama je. Dia punya PKP, PKPB semua sama. Tapi saya dari segi saya punya pandangan lah, dia ni rakyat dia lebih berdisiplin. Lepas tu dia punya blanket rule tu walaupun macam nak bersukan kan, kalau saya lari kat luar tu terpaksa pakai mask lah. Walaupun macam rasa macam tak logik kan, tapi naik basikal pun kena pakai mask. Jadi kita kena ikut lah, kalau tak kena denda lah. So bagi saya, rakyat dong ni agak disiplin. So dia punya case daripada 200, saya tu peak mungkin 700, dia dah turun to single digits sekarang. Wow, tapi mungkin juga sebab dia orang tak buat mass testing. So it is too how do you say, something too political to discuss. Okay, understood. So Captain Faiz tadi mention ada berlari-lari juga masa tengah pandemik ni semua. Kira kita dia punya lifestyle dia masih boleh keluar lah, pergi ke kedai apa semua. Bila you dah habis quarantine period tu lah. So sebagai seorang juruterbang, kita balik, kita kena 7 hari quarantine atau 5 hari. Tapi sekarang ada teknologi, so kita boleh, dia orang panggil Zwifting, boleh berkayuh dalam rumah. So buat apa yang perlu lah untuk berpeluh. Ada tak masa kayuh tu letak green screen macam pemandangan ke? Ada buat? Tak ada lah. Actually sebenarnya saya bukan gamer, tapi saya rasa benda teknologi sekarang canggih. Bila saya tengok Zwift tu, dia macam you dapat berinteraksi dengan cyclist lain satu dunia, macam dahsyat juga. So mula-mula tu teruja lah kan, sekarang macam sakit badan je kan, sebab lain dia naik basikal dalam rumah tu dengan naik basikal kat luar tu, dia punya pergerakan dia lain. Tapi tak apa, bila kita tak ada pilihan lain, kita buat apa yang kita boleh buat. Jadi ada one question ni kata pasal silakan. Life as a Muslim there, right? Yes. Kalau macam saya, dua benda saya cari satu masjid, satu lagi nak makanan lah, nak beli kat mana kan, groceries, apa, restoran ke apa. Senang ke tengok sana? Dekat Senang juga, senang je. Dulu saya ada duduk kat Taipei, kat the city itself. So dekat dengan the Daan Mosque, Grand Mosque of Taipei. Lepas tu saya dah pindah ke Cimpu ni, ada dia punya macam surau kecil. Tapi sebenarnya masa pandemik ni, sebab kes tu merebak daripada masjid kan, jadi kita pun dah tak pergi masjid lah in that sense. Tapi makanan no problem, ada banyak restoran halal, tapi kebanyakan masa pun you masak kat rumah. So you boleh ambil option vegetarian, flexitarian, vegan, so tak ada jadi masalah lah. Lepas tu budak-budak sini kadang-kadang dia orang pandai, dia orang boleh order makanan-makanan macam daging-daging halal, so tak ada isu lah. Tapi I think macam bagi saya, I change my diet more towards vegetarian punya diet lah, is better, easier kan. Dan jenis-jenis makanan di Taiwan juga menepati orang-orang yang nak menjalankan vegan lifestyle. Is that true? Ataupun diet dia orang lain? Tak ada lah, terpulang lah. Tapi sebab dia punya medical examination dia agak strict. So I think if you have a healthier punya lifestyle in terms of eating, you can have your cholesterol levels are much better in that sense. Tapi don't have to be strict, vegetarian or vegan in that sense. It is how you, cara kita nak jaga badan kita kan. So tapi sekarang ni dah berubah lah, sebab macam kalau saya balik Malaysia tu nak makan nasi lemak tu, dah pedas kan. Saya punya taste dah jadi bland kan. Sudah lama tak rasa. Tak boleh handle, dah biasa makan benda yang bland kan. So agak sedih lah, kecewa lah. Apa dah jadi. Jadi Captain Faiz ada mention pasal trying to maintain a healthy diet dengan lifestyle. Bagi audience yang tak tahu mengenai lifestyle seorang juruterbang,
setiap tahun jika kita aktif terbang, kita kena melalui ujian kesihatan. Ujian kesihatan tu kalau kita tak sihat, kita tak boleh continue flying. So itu cara ruling body ataupun authority nak memastikan standard juruterbang semua di peringkat tertinggi dari segi kesihatan, supaya dia nak mengurangkan risk kalau tiba-tiba captain sakit jantung ke dalam flight apa semua. Sebab tu dia ada preemptive measure lah. Setiap negara termasuk Taiwan juga melakukan medical check up lah. Dan menurut Captain Faiz sendiri, dia punya medical check up dekat Taiwan ni, Taipei ni ataupun airline China Airline ni, dia lagi ketat daripada di tempat lain. Yes, betul. Faham. Ada soalan yang audience ni tanya daripada Ali Iqbal Hanif. Dia berkenaan soalan tadi juga. Grocery dah jawab. Grocery dalam flight pula ni, meal on board pula macam mana? Ada diorang ni cakap lah, dia ada, you boleh pilih Muslim meal, you boleh pilih vegan meal, you boleh pilih vegetarian oriental, vegetarian, ada beberapa jenis jugalah. So dia akan sediakan untuk kru-kru lah. So memang tak ada masalah. Dia memang setiap flight memang available ataupun Captain Faiz kena order sebelum flight? Tak ada. Dekat nama you kat atas GD tu dia dah tulis you Muslim ke, you vegetarian oriental ke apa, dia akan tulis. So bila datang dalam pesawat tu dah kau tim lah, dah ada dah. Masya Allah. Very nice. Very good. Nice. Efficiency memang bagus ni. Sini memang cara organisasi semua memang agak efficient. Bagus. Tapi ada pros and cons lah kan. Expat terdiri daripada Malaysian dan pelbagai negara lagi lah. Yang negara barat semua ada menyertai China Airline di Taipei. Ada Rusia, ada Jepun, dan Malaysia, Indonesia. Itu yang saya tahulah. Daripada Turki seorang. Tapi tak ramai lah mungkin ya. I think percentage dia mungkin 17% ke lebih macam tu lah. So jadi Captain Faiz sebut sedikit tadi dah cerita pasal lifestyle lah dekat Live in Taipei. Live in Taipei. Ini berkenaan dengan sebelum. Itulah. Dulu Taipei tu memang saya duduk kat jauh. Macam kalau you duduk Kuala Lumpur, you duduk kat Kota Warisan, jauh lah. So live tu bukan kat Taipei kan. Live tu kat dekat Kota Warisan lah sebenarnya. Betul lah. Berdasarkan orang lain punya, macam orang luar lah tanya kita kan. Macam saya dulu kerja di Arab Saudi, dia orang mesti tanya dekat Kuala Lumpur apa yang best makan semua. Saya beritahu pilot tersebut. Saya cakap kat dia, Captain, actually saya dari lahir sampai saya kerja dekat Arab Saudi ni, umur dah 30 lebih time tu, saya pergi Kuala Lumpur mungkin tak sampai 20 kali. Pergi Kuala Lumpur. So dia orang tak sangka lah. Ingat Malaysia ni is all about Kuala Lumpur. Sedangkan orang-orang kita dari merata tempat kan. Jadi Captain Faiz mention tu memang relatable lah dengan Malaysia juga. So live in Taipei tadi dari segi yang kesukanan semua orang tahu Captain Faiz ni menyertai program angkasawan. Siapa yang buat study sikit, yang tengok video ataupun dia follow closely dengan perkembangan dulu yang 15 tahun lepas ni tentang perjalanan, semua orang lama sangat dah. Mungkin audience ni punya parents lah kot, dia orang mengikuti lah. So dia orang ada idea yang nak menyertai program angkasawan ni sebenarnya memerlukan fizikal kehendak fizikal yang tinggi, stamina yang tinggi. Macam Captain Faiz dah mention tadi, Captain running dekat luar dan juga ada basikal indoor. Boleh cerita sikit tentang hobi Captain dari segi fizikal? Ada pergi marathon ke apa? Dari dululah, bukan di Taiwan aja, dari awal-awal dulu minat. Hingga dah lepas angkasawan tu, do you keep macam mana? Do you keep current dengan you punya stamina yang diperlukan dalam program angkasawan tu? Even after that program? Sure. Pasti. Sebab sebenarnya program angkasawan ni saya ada masa tahun I think 2010 kita bawa lebih kurang 52 astronaut daripada US dan juga kosmonaut dari Rusia, dan saya ada membawa astronaut pertama Jepun, wanita pertama Jepun, nama dia Chiaki Mukai. Jadi dia baiklah, dia cakap ke saya dalam bahasa Melayu. Tak adalah dia cakap Faiz, cakap don't give up on your dreams to go to space lah. Basically jangan berputus asa, sentiasa cuba.
kerana pada masa tu dia tanya saya, siapakah manusia yang tertua yang ke angkasa lepas? Saya cakap John Glenn lah, umur dah 77. Sekarang dah update, sekarang ni Wally Fang baru pergi kan, umur dia 82 kan. Jadi cakap never give up on your dreams until you're 77. So now I can tell people don't give up your dreams until you're 82 kan. So sebenarnya ada banyak masa lagi lah kan, sebab I'm below 50, so you still have good 30 more years to go. So saya fikirkan, jadi kita kena sebenarnya meninggikan tahap pembelajaran kita, physical kita. Saya boleh can safely say mungkin lebih fit daripada bila saya dulu usia 35 kan, masa menyertai program tu kan. Sebab dulu pun nak program tu dia entry level dia 3.5 km berlari dalam masa 20 minit. Itu pun bila first time buat preparation tu macam wow, tak boleh nak lari 3.5 km, tak boleh nak lari 20 minit pun macam. Ingat kita selalu dulu pergi gym kan, nampak okay kan masa kepala dulu lah kan, ini no problem. Tapi sebenarnya memerlukan sedikit a bit more work to it sebenarnya. Jadi pelan-pelan lah, boleh mula dengan 5 km, lepas tu lari 7 km, lepas tu start 10, mungkin half marathon. Lepas tu apa program ni telah mengajar saya, jangan set a limit, jangan bagi satu had kepada kebolehan kita. Jadi kau nak cuba tu, tapi janganlah besok bangun Yazran nak lari marathon lah, memang koyak lah kan. So you kena prepare lah, buat training kan. So kenapa nak berhenti kat marathonnya? Boleh buat Ironman. Ironman ni macam dia ada 3 sukan kan, berenang, naik basikal, berlari. Lepas tu setengah orang, saya pun cuba buat ultra kan, lebih dari 42 km, boleh lari sampai 88 km. Jadi semua ni perlukan latihan. Jadi saya rasa saya pun bermula bila saya mendaki Gunung Kinabalu. Saya macam saya ni budak KL kan, tak pernah keluar KL, tiba-tiba panjat Gunung Kinabalu, buatlah preparation dia kan. Bila sampai atas, dia punya pemandangan flora dan fauna dia kan, memang saya pun rugilah kan. Masa-masa muda tu bermain dalam kota besi dan kota batu kan. Jadi kita tak tahu hutan-hutan ni kan sebenarnya ada banyak dia punya kelebihan. Jadi saya mengesyorkan budak-budak sekarang, kalau saya bagi talk kepada budak, go out there kan, enjoy nature, go hiking, swimming, running, buat semua sukan. Jadi saya masih aktif, tapi tahun ni saya ada daftar untuk Ironman Taiwan tapi cancel sebab pandemik ni kan. So the last one saya buat dekat Malaysia 2019, 2018 pun Taiwan, sebelum tu ada buat di Melbourne, di Western Australia. Banyak jugalah. So bila ada je memang kita plan dan kita buat lah. Maintain. Captain lagi enjoy ni lah. Lagi enjoy running lah from apa? Saya suka berlari, saya suka endurance sports. Sebab endurance sports ni macam kita punya life lah. It's a long journey, jadi kita just concentrate on the processes kan. If we fail or we succeed is besides the point, we just go through the motions. Minat Captain dalam running, biking, semua aktiviti fizikal ni, adakah Captain berkongsi minat sama dengan family sendiri, keluarga sendiri? Keluarga, saya cubalah. Jadi anak saya yang nombor 2 tu, Alisha, ada minat. So dia pun berminat macam berlari. Tapi sekarang dia lari lagi laju dari saya. So saya cakap dia, saya nak beat dia. Boleh tak alasan usia tu, bila kalah tu? Apa dia? Boleh tak bagi alasan sebab kita dah tua. Saya cakap dia challenge accepted. So saya tu saya lari macam 5 km, saya cakap saya dapat 29 minit. Cakap dia buat 24. Cakap okey tak apa, saya pun basam. Macam mana juga 5 minit kalah. Itulah, nak kena up game lah macam tu. Okey lah. InsyaAllah. Very good. Tapi mesti Captain Faiz rindu nak memasuki event apa, sebab Captain mention tadi the last event yang Captain sertai ialah 2019, 2 years ago. Betul. Nak buat macam mana, jadi tak apa ya, kita pun terpaksa mengharungi. Semua orang ada cabaran-cabaran tersendiri. I think we have a lot more people, macam kawan-kawan yang lebih dalam keadaan yang lebih sukar kan. Jadi kita tak boleh lah nak fikirkan ini sporting event je kan. It's not really something that yang kira vital lah kan. Jadi so take it that way. Masa pandemik ni Captain buat macam mana? Banyak yang indoor ni, meaning dalam ni lah, buat
Kalau bila treadmill dah habis apa? quarantine tu boleh lah. Boleh lepas habis quarantine tu boleh lah keluar naik basikal. Masa tengah quarantine tu? Tengah Tak boleh quarantine. lah. Tengah quarantine tu Memang uh, duduk tak saja boleh lah. lah. Kurangkan makan sikit lah sebab tak boleh exercise lebih. Kurangkan oh, itulah kan mencabar. Captain pagi gemar memasak dekat rumah ataupun banyak makan dari sekarang restoran dah luar. Tak, sekarang dah pandai tu YouTube. Dulu tak tahulah masak kan. Sekarang dah cepat je lah. Semua segala jenis video. Hari tu terpaksa buat raya kat sini pun. Saya pun terpaksa lah first time belajar buat rendang, buat ketupat, macam-macam lah, nasi impit, kuah kacang. Itulah. Betul-betul. Kita orang pun kita duduk Saudi tu pun samalah. Kita orang pun try lah kan, buat sendiri lah semua. Mana ada nak cari kat sana kan. Kena pandai-pandai lah kan buat sendiri. Nak Sedap tak sedap. Tetamu belakang semua kiri. kena telan lah. Telan je. Belakang cerita. Yang penting niat kita ikhlas. Betul. Okay, jadi kita tahu lah yang macam Captain sekarang fit. Until now you are still fit lah. With your age still, I mean it's better than Alhamdulillah. yang sekarang lah. So like you berjaya maintain dia punya fitness tu until up to now lah. So actually Yes. and then dulu pun actually masa nak masuk program angkasawan negara tu pun dia punya test, dia punya you have to go for marathon kan. And then you have to be program like angkasawan negara tu dia punya, bila saya dapat surat tu cakap saringan pertama larian 3.5 km dalam masa 20 minit. Itu je. So, tak adalah pernah lari 3.5 km kan. Sebenarnya sekarang ni dia taklah jauh sangat, tapi kalau you tak pernah lari mungkin could be a Tapi challenge lah juga kan. pada waktu tu is nothing to you lah. I mean for you is nothing. Tak ada. Masa tu saya tak boleh buat tu. Saya tak boleh lari 20 minit pun. Pada mula-mula saya try lari 20 minit. Bila dah cuba lari 20 minit kat Hayat KK tu, alamak, ini dah lebih tak sampai 35 kan. So memang kena train lah. So it took me 2 months lah to get to that level. Oh maknanya dia bagi chance lah. Dia bagi chance untuk dia bagi early advance-nya punya notice lah. So cakap saringan ni you adalah can prepare for that lah. Okay. Yes. Itu yang setengah orang Understand. mungkin dia tak prepare tu, first corner dia dah start jalan je. Apa ni kan? Tak boleh berhenti ni pace laju. Tapi macam ada certain calon tu macam Azam, dia memang dia dah triathlete, that time dia dah Ironman. Dia first kali lah, sebab lepas tu kita orang bekerja untuk angkasa. So kita pun buat archive je. Saya tengoklah video, dia lari sambil lewa je. 15 minit je dah habis. So bila kalau you dah fit, benda tu 3.5 tu kira tak ada masalah lah. Tapi kalau macam you baru dapat surat kan, macam ini kita kena check it out lah, boleh ke tak boleh kan. So besok you all boleh try lah, besok keluar you buat jam 5 buat 20 minit, tengok dia macam mana. Tak janji lah kita baik. Tak janji. Mudah-mudahan. Okay, boleh kan insyaAllah. InsyaAllah. Tapi bila cakap dengan orang-orang yang memang berpengalaman dalam bidang-bidang ni, kita rasa semangat lah juga nak turut serta kan. Bukan turut serta nak sampai ke level orang tersebut, tapi nak memulakan. Macam kita nak mulakan sikit, start balik exercise dan sebagainya. Umur kita ni muda, kita kena start exercise lah. Kita tak jagalah kan, kita dah 30 lebih ni. Kena. Saya rasa lah. actually makan kena jaga, exercise pun kena jaga. Macam itulah kan. Jadi kau tak nanti kadang-kadang yalah, bila kita fly kan dalam MAS kan, dalam kokpit tu kan macam-macam sate, lobster tarik kan. Kalau time tu kita dah tak jaga, mungkin akan jadi satu isu lah. Berapa banyak kalori dah kali makan kalau dalam flight tu. Tapi janji semua orang kalau dia happy terpulang kan. Kita everybody has their own way of lifestyle of living kan. Kita tak boleh impose that kind of expectation ke apa kat siapa-siapa. So kita we can encourage people, but it's entirely up to them. Okay. Setuju. Kita ada satu soalan yang ditunggu-tunggu oleh ramai orang sebenarnya. Nak tanya Kapten lah pasal Kapten antara yang 4 finalis terakhir dalam program angkasawan negara daripada 11,000 orang. Mungkin lebih kan application. So 11,275 lebih kurang macam tu lah. Hafal tepat. Sebenarnya nak tahulah, Kapten nak dengar daripada Kapten sendirilah. Kaptennya cerita pengalaman macam mana, bagaimana, di mana bermula menjadi
peserta atau calon untuk program angkasawan negara? Oh, dia buat masa tu saya pun sedang membawa pesawat 737. So bacalah kat newspaper, kat akhbar tu kan, membuat pengumuman kan, pendaftaran secara online dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia yang berusia lebih 18 tahun dan punya kelayakan paling kurang ijazah sarjana muda kan, bachelor's degree ataupun seorang juruterbang. Ini okey jadi. Atau Betul. Kau orang tak masuk lah? masa tu baru cadet ke tu? Cadet. Dah 18 tahun tak time tu? Dah lah. Saya Dah. muda sikit daripada boleh. Rasa lepas juga. Betul. Tapi masa tu sibuk nak mengaji, buat pengajian, nak belajar baru masuk airline kan. Betul. Kau orang ni dua muda ni Muda. Boleh tahan jugalah. Menuju ke akhir 30-an juga. So that was in pada tu masa tahun 2003 lah. Jadi saya pun masa tu dekat di Kuching lah saya ingat. Saya ingat saya nampak Captain Anis, kita masuk internet. Dulu kalau nak internet kena pergi internet cafe. Jadi saya masuk daftar, hari pertama dah lebih 1,000 orang. Tapi program tu dia tergendala seketika lah. I think untuk 2-3 tahun. Bila 2005 tu dia orang update balik program tu. So yang di senarai pendek dia orang cakap shortlisted. Sebab we have the data lah kan. We also have we produce authored a book. Lebih kurang 894 atau 900 orang lah yang layak ke larian tu. Daripada larian tu je dah turun ke lebih kurang 500 lebih orang. Saringan kedua just basic medical je 199 orang, and then after the basic medical tu dah masuk potong jadi 59 orang. Cepat dah. Daripada 11,000 dah 59. So kalau yang agak sedih tu masa lepas larian tu kita memasuki Dewan. So kita lihat pada masa tu first time lah, pertama kali saya tengok roket Soyuz tu kan, dia ceritakan ni lah program kosmonaut Rusia. So saya pun saya nak pergi Rusia ni kan, nak masuk dalam roket ni kan. Jadi ada seorang tu tanya, dalam perbincangan, dalam macam lecture ni dia rasa macam kalau orang pakai kacamata atau spectacles macam tak boleh layak ke pusingan seterusnya kan. Lepas tu doktor tu cakap, siapa yang pakai kacamata glasses please stand up. So semua dirilah siapa yang pakai kan. Tepuk tangan. Dia cakap macam ni, your journey ends here. Macam itu je. So macam yelah, sebab dia orang punya nombor atau jumlah calon yang begitu ramai kan. So dia punya proses elimination tu cepat lah. Macam cepat lah dia chop. I see. Dan pada masa tu Captain belum memakai lagi lah kacamata ke apa-apa. Belum lagi. Sekarang dah rabun kena pakai lah. I see. Jadi, peringkat tu memang very stringent lah. Dia very stringent. Because dia punya qualification process tu is based on the cosmonautnya training kan. So they have given this exact specification, and then lepas tu saringan seterusnya a lot to do with psychology, a lot to do dengan more aeromedical testing they call it kan. Jadi kita pun buat centrifuge testing di mana daya tujuan G atau G training that is to endure during the launch, and then juga your adaptability to hypoxia, up to 35,000 feet. Useful time consciousness berapa minit je, seminit, 30 second depending. Lepas tu di Rusia lagi mencabar, dia buat same altitude chamber, centrifuge training, latihan ikhtiar hidup tu daripada from Pascal khas laut kan. Jadi survival training tu sebenarnya is one of the most I think most interesting or most comprehensive training to test somebody. So of course dia cakap dirahsiakan, tapi di sana because you are sleep deprived, you haven't you work, they want to see you've been working in the ocean, lepas tu dalam hutan sesat, lepas tu nak tengok leadership skills, malam tengah basah masuk hutan gelap gelita, macam-macam benda yang nampak dalam hutan tu kan. So that really test your self belief and
your leadership skills lah in that sense. So Kita that pergi separates lah. join Pascal tu Eden. Memang ada terfikir tak? Apa hal aku? Apa benda? Kenapa? Apa kaitan benda ni dengan nak jadi Tak ada lah, astronaut? tak ada. Tak ada macam ni ke? Ni Tak nak jadi adalah benda tu askar semua. je. Saya tak fikir benda-benda macam tu lah. Saya cakap, okay, kalau ni program ni kita dengar, okay, latihan ikhtiar hidup, okay, kita buat preparation lah sebanyak yang kita boleh lah. So bila masuk dalam tu kita kena kuat jati diri. Okay, that's one thing I'm buat. So so you have to do the best that you can lah sebenarnya. Program tu simple je sebenarnya. So jangan selalu, saya pun tak letak expectation yang tinggi. So bila lepas tu alhamdulillah lah. Bila dah nak henti tu henti lah. And so okay lah. Kita bersiap sedia untuk either or dia decision kan. So bila buat pengumuman top 4 jadi top 2 tu, ready lah 2 speech. Terima kasih atau bila memang tak dapat kena yang tak terlepas pun perlu membuat sedikit ucapan lah, kata dua lepas dia tak ada sebab tersingkir. masa dah jadi finalis ke-8 terakhir tu banyak media lah. So jadi kadang-kadang dia akan letak mic tu, kalau you nak goreng you goreng lah kan, tapi you might not sound intelligent in that sense kan. So kena pandai atur you punya perbahasan kan. So you kena cakap okay, saya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana telah memberi saya peluang untuk ke Rusia. So you have to be prepared even in terms of your speech lah. Kan? Jadi dari peringkat pertama yang lari 3.5 km bawah 20 minit sampai ke peringkat terakhir kat Malaysia, sebelum Kapten Faiz pergi ke Rusia tu, berapa bulan atau berapa tahun yang diambil masa tu untuk mungkin dekat setahun lah, sebab dia ada ada banyak juga. Daripada bulan Ogos larian tu saya rasa, lepas tu Januari dah top 27 dah saya rasa. Lepas tu by March they send us to Moscow by April. Cepat jugalah. Tapi dalam in between tu banyak juga program-program lain. Lepas tu saya pun banyak saya buat persiapan sendiri lah. Bila saya tengok list saya punya application tu kosong lah, tak ada. Orang lain ni mungkin dia letak apa dia punya study. Saya okay, juruterbang je. Lepas tu kosong. Lepas tu mungkin bertutur bahasa Rusia. Okay, mungkin ada satu yang saya boleh buat lah. So saya pun belajar. Masa time tu ada kaset, sekarang mungkin kaset tak wujud lah kan. Pasal nak kereta belajar Zdravstvuyte. Hello. Oh, susahnya cakap hello kan. Itu hello dia. Hello. So okay, kita belajar. Lepas tu saya dengar saya punya macam uncle, dia ada saya ibu saudara ada panggil auntie. Dia daripada Kazakhstan. So pun belajar dari dia. So boleh fasih juga lah cakap Rusia. Lepas tu that time pengarah tu Datuk Mazlan cakap, dia cakap, Faiz, saya dengar you boleh cakap Rusia tapi cakap tak berstruktur. Saya cakap, saya pun macam okay, challenge accepted kan. So saya pun pergi berdaftar dekat Russian Cultural Center. So masa flying tu juga saya pun pergi attend class. So saya masuk kelas dengan pelajar-pelajar Rusia nak pergi ke Rusia nak jadi doktor. So dia ingat saya pun student, saya pun layan lah, blend in kan. So belajar lah sampai dapat certificate semua, buat projek semua. So certified lah in that sense, tapi elementary level lah. So sekarang that time bila pergi Rusia, orang Rusia pun terkejut lah kalau macam just say orang Rusia datang cakap selamat pagi kat you pun power mamak Rusia ni. So kita pun kalau boleh cakap bahasa dia pun terkejut lah kan. Macam hotel Gostinets je. Apa dia ni cakap kan. Benda-benda macam tu lah kan. So, Kapten masih boleh cakap lah. Boleh ingat lah, so, bahasa dia memang pelik kan. Jadi benda-benda pelik ni kita tak tahu lah, somehow ingat lah. Tapi bahasa Mandarin saya sampai ni tak ada lagi. Tak boleh Tak boleh. Saya ada pergi kursus kat KL sebelum saya datang. Okay, saya ambil kursus paling mahal, speak Mandarin, power datang sini, gagal. So tak macam mana kan, kita cuba. Tapi jangan ambil kegagalan tu sebagai kita ambil dia positif dia lagi, kita boleh cuba lagi kan. So saya tengah sibuk buat study pembelajaran lain. Bila dah ada masa balik tu, bolehlah cuba balik bahasa Mandarin tu kan. Bukan bahasa yang senang. Saya rasa Rusia lagi senang. Tapi sebab ada lidah kan, mungkin lidah saya tak boleh bengkok-bengkok. Tak silap saya baca dalam internet facts lah yang bagi tahu antara bahasa yang tersusah di dunia ada 3.
Satu bahasa Okay. Mandarin. Ni bukan mengikut order lah. Satu bahasa Okay. Mandarin, Mhm. kedua bahasa Arab dan ketiga bahasa Rusia. Oh. Jadi memang Captain Faiz punya perjalanan tu di Rusia kena belajar Rusia, sekarang di Taipei kena cakap Mandarin. Memang perjalanan yang susah lah dari segi bahasa. Tapi dalam top 4 yang 4 finalis yang sampai ke Rusia tu, Captain Faiz seorang saja yang boleh bertutur dalam bahasa Rusia. Betul. Masa tu. Tapi lepas tu saya rasa Shane dengan Faiz tu dia orang belajar lah. Dia orang macam senyap study kan. Saya tak tahu, saya buat agak sneaky lah, tapi tak apalah kan. It is my initiative lah in that sense, but you know, it was not needed tapi dalam saya tengok tu lah kosongnya, saya tak tahu apa-apa. Okay, baik buat something and preparation in that sense lah. Saya Tapi dulu saya ingat rasa lepas tu tak apa. Saya dulu ingat kelas Russia tu disediakan oleh program angkasawan tu dah mana prep you to go to tak ada, the final tu dia orang dapat the official punya kelas. Maknanya kena memang inisiatif sendirilah. Itulah tu saya fikir macam diorang lah prepare kan kita masuk kelas kan. Rupanya buat sendiri semua tu. Ya, betul. Impressive. Tak ada lah. Tapi Captain Faiz ada inisiatif lah. Macam tengok website lepas dah habis tu, tengok website Rusia, baca newspaper zaman sekarang ni ke dah tinggalkan dah terus? Sekarang tak lah. Tak. Sebenarnya sebab sekarang banyak sekali information kan. Jadi kita kena really be focus on what we want to read in that sense lah. Tapi macam preparation ke Rusia pun sama. Macam saya cerita macam mana saya join Malaysia Airlines kan. Sama juga. Masa tu Amazon dia cuma jual buku je. So saya pergi ke Amazon, saya nampak buku cosmonaut training, space apa semua, saya order. Sebenarnya bila saya sampai sana, buku kita pergi ke Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center. Di sana sebenarnya tempat untuk kosmonaut saja. Jadi kita pun warga negara Malaysia 4 yang pertama yang dibenarkan masuk dalam taraf macam kosmonaut training lah. So saya buka buku tu, saya ada map Star City. Dia cakap, mana you boleh dapat map ni kan? Saya cakap, ada buku ni saya order dari US. Dia terkejut dia. Sebab dia pun tak tahu ada map kan. So, saya tahu mana dia punya tasik, water boiler dia, mana bangunan dia kan. Dia macam small township kan dekat Star City. Dan Star City ni sebenarnya, Cosmonaut Training Center ni dah beroperasi atau diwujudkan dah daripada tahun 1950-an. Bayangkan, dia orang train Yuri Gagarin kat sana kan. 60 tahun dulu kan. Dia dah ada bandar dah kan. Sama, saya sampai tu dah dapat Russian haircut terus gondol kan. Terkejut saya, okay, tak apa kan. Lepas tu even cafeteria yang kita masuk tu kan, kita punya flight surgeon kan, dah ada Malaysian doctor, dia pun tak boleh masuk. Dia cakap, tak boleh, ini untuk yang cosmonaut training je. Kat situ kita jumpalah kosmonaut lain kan. Saya pun teruja lah sebab ini yang saya pun ada video macam dulu DVD lah, tengok space station, nak tengok ini kita punya idol lah. So kita tanya dia macam mana space tu berbeza daripada di dunia kan. Dia cakap dia cakap bayangkan kalau you macam bergantung terbalik macam like a bat swinging with your and trying to study for your exam. That's how you feel. So memang keadaan di microgravity tu memang kita tengok dalam penggambaran tu memang cantik lah, you boleh floating lah, pusing-pusing. Tapi sebenarnya dia akan ada efek correlate yang agak ketara lah kepada diri kita kan. Jadi di sana di Moskow, di Rusia tu dia buat banyak testing lah. So dalam buku-buku tu ada sejarah-sejarah dia punya extreme testing. Lepas tu saya tengok, ini dahsyat ni kan, dia punya testing ni kan. Lepas tu kita masuk macam satu center tu. Driver tu pun takut nak masuk. Ini macam rumah puaka, macam horror house kan. Macam pecah, tapi ni driver dia pusing 3 kali. Betul ke ini rumah dia? Buka je. Betul lah, ini bangunan dia kan. Dalam tu buka, walaupun kat luar nampak usang kan, tapi bila masuk kat dalam, komputer semua ada kan. Okay. Equipment cuma cukup. Lepas tu kadang-kadang bila dia tengok, inilah equipment yang dia nak test kat kita. Kita punya, takutlah juga kan. Ini equipment bahaya ni kan. Tapi bagi Russian culture ni, dia ni mementingkan practicality kan. Jadi benda tu tak payah lawa, tapi benda tu kena berfungsi. It must be functional, dia cakap kan.
So mungkin jambatan tu nampak macam nak roboh tapi dia functional, dia okay. In that sense kan. Captain So Faiz, that saya is the rasa difference. macam masuk tempat tu rasa macam ini bilik lobotomi ni boleh Tak betul sebab setengah mesin yang sama dia akan gunakan kat kita. Jadi benda tu mesin tu akan membuat satu simulasi yang seakan keadaan microgravity. Memang memeningkan, memang susah. Tapi sebab kita in competition, kita 4 orang kan. Jadi kita berkawan tapi in competition. So tapi yang penting yang kita tahu bila dah habis saringan tu, kita nak dengar daripada doktor Rusia cakap normal. So bila dah pusing tu, setengah nak pingsan, masuk ke bilik kan. Lepas tu tiba-tiba doktor tu ketuk pintu kita, membangun tu, duduk macam normal. Kontrol macho. Vibration ni kena maintain macho lah kan. Jadi dah tidur okay, dia ni alright kan. So itu yang kita nak kan. Taklah nampak macam are you okay? No, I feeling headache. Tak boleh lah. Out kan. So tak boleh lah. Kena lah. Kita pun kena up kita punya game lah kan. Ya, persaingan. Memang Masa menarik kita- lah, memang menarik. Masa Captain duduk di Rusia tu, berapa bulan Captain Faiz di Rusia tu? Tak lama juga lah. Mungkin 3 minggu macam tu. 3 minggu. Captain Faiz ditempatkan dekat macam hostel dalam Star City, Russia ke? Ataupun di luar ke? Betul. Bersepah-sepah. Ada kediaman memang bila kalau ujian tu ada di Star City Moscow, di Star City Moscow. Kadang-kadang kena buat examination ataupun kajian di hospital, kan di hospital. Kadang-kadang kena pergi dia punya lab. Jadi kita ikut je lah. Dia bawa mana-mana kita ikut lah. Jadi memang menarik lah. Kat sana macam bukan macam orang Malaysia kan. Apa khabar, ada makan? Sana makanan tak penting. You makan tengah hari, that's it kan. Malam dia bagi roti apa-apa. Memang tiap-tiap malam tidur kelaparan lah. Tu gunanya training Pascal ke tu? Barangkali betul jugalah. Dia tak ada serve kan Captain Faiz dengan calon-calon yang lain makanan umpama kita tinggal dekat angkasa lepas ke? Yang macam ubat gigi tu ke? Tak ada. Macam tu, Tak ada. Itu masa kita buat exhibition ada dia punya macam museum tu. Dan kita dapat tengok lah dia punya, kena faham macam pemakanan astronaut negara Amerika Syarikat dia orang lain, yang dia suka more on ada deep freeze, dehydrated punya food. Kosmonauts Rusia dia sukakan lebih kepada canned food kan. So cara pemarakan packing pun lain. Lepas tu macam kalau tengok dia punya modul International Space Station, kalau tengok Discovery Lab Amerika Syarikat tu memang bright, memang cantik. Rusia tu lebih dim, warna hijau kan, gelap-gelap kan. So ni semua cultural differences, setup semua lain kan. So tapi masa kita kat Rusia tu, kita walaupun Star City tu di somewhere northeast of Moscow, tapi diorang sediakan sebab like say end of the space war dia, diorang sediakan 3 cottage untuk astronaut Amerika Syarikat. Lepas tu diorang pun invite lah kita, jom makan dinner, dia buat tacos kan. So kita datang lah. Time tu juga saya jumpa Anusha Ansari. That time dia tengah buat training as macam backup untuk Daisuke Yamamoto. Tapi dia yang pergi space, so she became the first Iranian. Anyway, so kita pergi dekat cottage Amerika ni. Lepas tu time tu lah kita dapat bersembang, berborak dengan American astronaut ni. Diorang full time astronaut kan. Jadi diorang ni ada masters, PhD, double degree. Kat situ pun saya pun terasa teruja. Okay, bila saya balik ni, saya pun nak sambungkan belajar lah. Sebab dia well educated. Lepas tu, you know, and then they are very driven. Lepas tu cakap, no worry, semua orang kat sini are special because one day, walaupun dia tak pernah pergi space, we will go to space kan. Dia punya semangat tu kan. Kita cakap lah, no, 4 of us only one. No, don't worry, everybody will go to space. Dia memang confident. Betul, saya tengok Greg Shamitov, Sandra Magnus, saya tengok, semua dah pergi space. Memang dahsyat lah. So dia memang nekat, and then, you know, they are, I suppose, it inspired me as well lah. So saya pun sendiri tu je, okay, balik. Okay, saya nak sambung belajar. Sebab tu, saya rasa, you know, studies ni penting kan. So kita kena check masa, dan insyaAllah kita pun boleh meningkatkan kita punya taraf pembelajaran kita lah, our state of education. MasyaAllah. So, masa Kapten pergi sana kan berempat kan. So Kapten dengan Datuk Dr. Syekh Muzaffar,
Dr. Yes. Faiz dengan Puan Siva Banajah. Jam Banajah Siva. Yeah. So dia apa nama tu? So when you go together, four of you kan, you guys are Malaysians, go together. So actually you build up the friendship lah, betul tak? Oh betul. Actually Yang tak. jadi- Sebenarnya kita pun dalam selimut tu bermusuhan, tapi kita pun berkawan. Macam tu lah. Yalah kan? Dia game juga, ada game. Tapi jadi we have to rely on each other. Yeah. Kita orang jadi kawan-kawan yang karib lah sampai ni. So until saya now, especially dengan Banajah. oh ya. Saya dengan Yeah. Banajah. Sebab kita dua knock out kan. So lepas tu bila when you are not a competition anymore, we find a common ground. So kita banyak buat projek bersama, kena invite macam pelancaran Miasat, kita orang dapat pergi ke Rusia lagi sekali dan melihat pelancaran Miasat 3 roket Proton. Saya pun dapat berpeluang ke Amerika Syarikat, pergi Cape Canaveral dengan Dr. Sheikh. Kita tengok one of the last launches of STS-132. So boleh tengok perbezaan. Roket Rusia ni besar sebab dia nak hantar satelit. Geo satelit tu buat 36,000 36,000 km away kan. Kalau Space Shuttle lower of orbit about 400 km, tak jauh kan. Dia punya roket dia bila dia pagi macam dia nak pecah ke apa kan, tapi asap tak banyak. Tapi dia punya bunyi tu macam nak gempa bumi lah dekat Baikonur tu. Baikonur tu pun sekarang Kazakhstan tapi it's on lease kan. So the launch site has always been in Baikonur. Dia punya bising Proton rocket tu. Tapi bila Space Shuttle tu, dia keluar what you don't see on YouTube. I always tell people, dia punya cerah tu, dia punya blinding light, dia punya cahaya tu terus kena. Sebab ada spek ni. Asap ada puff. Kita just lebih kurang 8 km je. Tapi dia punya rocket Space Shuttle tu so lain boleh nampak perbezaan Rusia dengan Amerika Syarikat. Macam tu lah. Tapi sebab kita buat program Rusia, bila kita sampai ke tanah bumi Rusia tu, mesti press datang, kerumun gitu orang. Why you choose the Russian space? It's better than American. Yes. Russia the best. So kita orang, dia orang suka lah kan. Russia. So kenapa tak pilih Amerika kan? So there's the differences lah in terms of Russian Americans. So bila cerita pasal macam rivalry, boleh kata in a way rivalry lah, sebab each of you semua nak cuba vying for the top 2 spot. Yes. Later stage the top 1 lah kira yang pemenang dia semua. Tapi di belakang tabir semua membantu jugalah sama sendiri walaupun ada game. Tapi persahabatan tu memang ada. Saya dan Dr. Syed sampai hari ni kawan karib lah. So kita lepas program kawasan tu, kita buat banyak program. Jadi apa-apa pun dia, kita buat satu persatuan, nama Persatuan Astronautik Malaysia atau AstroX. Dan dia lah kita punya macam our chairperson lah. So whatever macam kita ada program-program certificate ke, so Dr. Syed akan support lah program tu. Dia support banyak program lah in that sense. So we do all we do the groundwork, So it's I think it's a circle lah, it's balance lah. Mesti ada WhatsApp group kan? WhatsApp group cakap Russia kan? Dalam WhatsApp group. Tak ada lah. Actually one candidate yang pandai cakap Rusia, ada seorang tu dia memang belajar kat Rusia, Wajdi. So he had advantage lah in that sense. Anyway. Nice. Yeah. So kita punya group quite fun group lah. So that's why kita form. Actually lepas program Angkasawan Negara tu, kita buat banyak program untuk agensi angkasa. So saya cakap kat kawan-kawan saya ni daripada di stock candidate, why don't kita form satu persatuan kan. Datuk Mazlan pun cakap, why don't you form kan. It's good to get everybody together. So proses dia lama juga dengan ROS kan, sebab nak dapat Persatuan Astronautik Malaysia kan. Jadi ada banyak kelahi juga dengan panjang lagi dia. Anyway, so alhamdulillah, so now 12 years on, we've done a lot of programs, a lot of grants. Have Astronautics Club for Schools. We launch an app. Bukan semua berjaya, tapi kita cuba aja kan. Buat event, so many things lah, alhamdulillah. Untuk promotekan aero angkasa kepada semua. Itu we'll definitely get there lah sekejap lagi, very soon. Okay, belum lagi. Berapa lama dah ni? Boring lah kat rumah je. Dah off dah kan. Lebih sejam dah. Kalau Captain Faiz nak tahu, ada very loyal 20-21 orang ni. Dari tadi dia mengikuti kami. Dan sampai sekarang dia maintain. I think dia orang semua peminat. Memang sama ada mengenali you ataupun memang meminati you lah. Okay. So sebut pasal dia ni friendship kaki tadi goreng ni, padam lah. Okay, anyway. Yes. Dia
macam kita sebutlah di awal segmen tadi, Captain Faiz Okay. merupakan salah satu trainer saya dan instructor. So maybe apa yang you all nampak I cakap ni semua maybe ada pengaruh daripada Captain Faiz Kamaluddin sendiri lah. Okay. Cerita Aduh. tadi pasal I don't deserve any friendship credit itu- anyway. Eh, Okay. You're Apa being pula? far too humble. Tapi anyway, Okay. macam Carry on. kita duk tengok sukan Olimpik kat Tokyo gitu kan, dia orang berbasikal, nampak macam fierce rivalry semua. Ataupun Ah. kita tengok sukan Olimpik Beijing semua, Lee Chong Wei dengan Lin Dan punya rivalry. Ah. But the moment seorang tu menang, kita boleh nampak actually lepas game tu actually dia orang bersahabat baik. Yang macam Azizul Hasni Awang selepas dia memenangi pingat perak tu pun dia yang initiate siapa the world champion from Netherlands tu sama-sama angkat pemenang. Oh, Which correct. we Yes. we to be honest I never expected that lah, considering the course of the race yang ramai orang Malaysia tak puas hati kan. Tapi nak menunjukkan betul. competition is rivalry is one thing, tapi Yes. persahabatan I'm sure dekat luar ni pun dia orang luar arena pun dia orang bersahabat rapat lah. So ini sama lah boleh dibandingkan dengan Yes. Captain Faiz dan calon-calon lain. Actually that is like the abundance mindset now. So kita ni sebenarnya boleh bring everybody up. There's always suatu I think tahun lepas saya pun jumpa Captain Muim, if you know him. Kita form Space VO, actually volunteer involving organizations for space. Sebenarnya walaupun you are in the same marketplace kan, you buat space program education untuk budak-budak. Tapi you are my competition, but if you are in an arena with no competition, that means probably your product is not marketable. There's no market for it. Tapi it has competition macam Malindo dan Asia kan. There is a market. So competition is healthy. So you need to some way you can say it is competitive outside, but behind closed doors you may never know. So we work together. So we form a consortium. We work together, and then we brought up the World Space Week, the best World Space Week last year for Malaysia. And this year we'll bring on more programs. So in that sense, macam if you change that mindset kan, kita definitely the world will be a better place. Dia ni macam tak ada lah, buka kedai nasi lemak, dia buka satu kan, fight kan. So something like that lah, Setuju. Agree. Oh, Totally. iyalah kita, Yes. saya nak masuk kepada Know soalan your seterusnya. niche market lah, right, that sense. Yeah. Oh, betul. Betul. Apa soalan seterusnya Captain Faiz? Okay, Ini okay, untuk okay, siapa yang macam orang panggil novice lah, dalam bahasa internet dia newbies Okay. dalam aero angkasa, dalam flying semua. Dia orang tanya apa beza pilot dengan angkasawan, between the pilot and an astronaut ataupun cosmonaut, dan apa pula beza kapal terbang aircraft dengan kapal angkasa spacecraft. Oh, okay. Maybe kalau you can explain in layman terms secara ringkas macam mana okay. beza. Saya tak Selain boleh daripada kot. suit, kita punya uniform memang lain lah kan. Things like that. Yeah. Okay. It depends jugalah sebab apa ni, saya pun bukan angkasawan kan, jadi saya pun tak boleh jawab lah sebenarnya. Tapi mungkin daripada bergaul dengan full time astronauts dan kosmonaut kan, bagi saya tengok diorang pun macam pembawakan degree, pewatakan dia pun relax kan. So, itu kerja dia kan. Jadi kita pun macam seorang juruterbang, itu kerja kita. Jadi orang mungkin tak boleh faham lifestyle atau cara kerjaya seorang juruterbang. Sebenarnya sama juga kan. Sebelum flight tu kita buat persiapan, make sure kita cukup rehat, pakai uniform, kita jalankan tugas kita. Tapi tugas itu memerlukan latihan yang cukup, physical, medical record yang bagus kan, supaya kita dapat menjalankan penerbangan tu yang sempurna daripada destinasi daripada your A to B lah, to your destination kan. So jadi seorang angkasawan tu mungkin dia punya frekuensi tu lebih kurang kan, tapi mungkin macam saya cerita kan, dia ni dah 10 tahun dia bekerja, dia punya subjek aero angkasa dia lagi tebal kan. So dia studies is even more. Tapi untuk persiapan mungkin sekali tu atau 2 kali tu, atau mungkin macam kosmonot yang saya jumpa dah 4 kali, veteran dah pergi sampai ke 6 kali. Tapi terpulang ke nasib, rezeki masing-masing kan. Setengah tu tak dapat pergi, tapi itu kejaya dia. Jadi bagi tak pergi tu mungkin sesuatu yang diingini kan, tapi angkasawan tu bukan kejaya kita, bukan kejaya saya. Jadi kita bukan pergi Malaysia bukan sebuah negara yang mempunyai macam NASA atau Roscosmos di mana kita boleh bekerja kan. Jadi kalau kita pun ingin menceburkan diri dalam bidang aero angkasa,
kita belajar tinggi-tinggi ni, kawan-kawan saya tu pun bekerja untuk syarikat di Amerika Syarikat, di mana dia akan memberi support ke dalam eksperimen microgravity to the astronauts. So you kena fikirlah dari segi engineering ke apa, tapi full time astronaut maybe Malaysia we have not come to that level, tapi dalam tahun 2010 tu saya dah banyak mengkaji atau membelajar tentang space tourism, and it takes about a decade kan, 10 tahun kemudian you boleh nampak sekarang SpaceX, then we have Blue Origin, we have Virgin Galactic have already sent their first commercial flights up, all of them kan. So mana tahu dulu orang tak boleh fly, everybody can fly se-Asia kan. Banyak orang dalam masa 5 tahun 10 tahun mungkin semua orang boleh pergi space kan. So I always tell the youngsters, jangan risau, everybody will get to go to space, So keep your dreams up. Yes. So perbezaan mungkin pilot angkasawan mungkin tidak akan ada perbezaan banyak later on bila benda ke angkasa lepas ni menjadi satu benda yang dah komersial kan. Dan perbezaan pesawat dengan spacecraft tu boleh lihat lah dari segi macam saya cakap lah, bentuk aerofoil, kau terbang cuma masih berada di ruang udara kan, where gravity and lift takes effect kan. Tapi angkasa roket tu dia depending juga, macam Virgin Galactic pun lain dia punya konsep. So konsep dia berbeza-beza, ada roket tujuan darat ke atau dia pergi up to a certain height and then they launch it off. So everybody can use their creativity, innovatively think of ways to get to space lah in that sense. I see. Itu beza Terima dia. kasih. Is that layman enough kan? Very Saya rasa begitulah. Boleh difahami lah untuk orang yang macam saya yang tak so dia kenapa angkasa. untuk saya bukan kejayaan saya pun tak boleh bagi komen yang lebih, tapi daripada saya punya pembacaan, pemborokan, itulah yang saya dapat bagi diorang itu kejayaan diorang. Astronaut kosmonot itu kejayaan diorang whole life itu kerja diorang. Kerja saya memang pilot kan. Mungkin ada banyak projek on the side, tapi yang penting make sure tak ganggu penerbangan tu lah. Betul. Okey, terima kasih Captain Faiz atas explanation yang seringkas untuk orang yang tak ada apa basic dalam bidang ni. Ada soalan daripada YouTuber tentang angkasawan. Ini mungkin Captain Faiz mungkin ada berjumpa dekat Star City dulu ke, angkasawan lain ke, kosmonot ke. Ada tak antara mereka rabun? Boleh ke pakai spectacles? Boleh. Sekarang ni mungkin macam kita lah, pilot pada kelaikan awal tak boleh pakai lah. Tapi lepas tu banyak je pilot yang pakai specs kan. So bila pergi, I think the most recent pun the American astronaut, siapa tu yang the longest time in space, dia pakai specs. So boleh. Baik, okey, soalan tu dah habis. Lepas tu ada satu soalan tentang sama juga nak jadi angkasawan. Memandangkan Kapten ada pengetahuan pasal bidang ni, nak jadi angkasawan, takat mana kita kena tahu dalam bidang aerospace ni. Tambahan kepada tu, adakah kita kena tahu pasal astronomi, macam level ahli fizik, saintis tu. Dia sampai ke tahap tu ke Captain Faiz? Boleh, ada kemungkinan juga, because macam recently Yusaku dia billionaire Jepun tu, dia membuang memberi peluang kepada sesiapa untuk menyertai penerbangan SpaceX dia kan. So kalau you minat astronomi dan dari secara kreatif kan, you boleh terjemahkan you punya interest tu kan, so mungkin you akan terpilih kan. So benda ni kita tak boleh nak predict kan, tapi kalau ada minat, sebab tu saya ajar budak-budak dalam bidang aeroangkasa, tak sangat dalam astronomi. Astronomi itu memang bidang lain. Itu ada ramai kawan-kawan lagi dalam the space industry that does that work kan. So kita encourage semua orang, if you have the passion, just keep it up. You never know where it leads you. Macam saya pun lah kan, tak sangka nak jadi seorang juruterbang kan. Jadi kalau ada minat tu, kita usaha, insyaAllah kan, it has to be something that you are passionate about. So do everything to the best of your ability in that sense kan. So you never know. Mana tahu you plan nak belajar aeroangkasa lah you jadi memang CEO company dahsyat. Tak tahu, itu rezeki you kan. It can be anything kan. Betul. Kita Ada tak boleh possible kan. Atau you belajar aeroangkasa banyak, you jadi Formula 1 driver. Kita tak tahu kan.
in that sense Segalanya lah. mungkin. Macam kita nak masuk pilot, orang suruh kita subjek yang diperlukan untuk pandai dekat sekolah untuk jadi pilot. Betul. Dia orang lebihkan fizik, matematik. Betul. Ada orang Betul. kata additional matematik. Dan untuk angkasawan pun lebih kurang sama ke Captain Faiz? Dia punya asas. Ya, saya rasa pun lebih kurang sama. Ya, sebab saya baca buku yang American Astronauts lebih kepada yalah dia orang lagi stringent kan. More onto piloting kan, dia punya background jet fighter, and then those are good qualifications lah that they can have. So kadang-kadang kita pun tak tahu what is the future. The world even now, the pandemic is unpredictable kan. Jadi kita tak boleh nak predict apa yang akan jadi useful, not useful kan. Nak belajar pun sekarang ada web platform, everything's online kan. Jadi kita borak ni pun dah online platform. So benda tu akan berubah. So as long as kita keep up dengan the latest trends, insyaAllah. Betul, setuju. Okay, Tengok so kita komen daripada Facebook kita ni, ada yang cakap ni tengok komen, yes. coming soon, World Space Week. Okay, World Space Week. Yeah, which Captain Faiz ada terlibat juga ke? Ya, alhamdulillah ya. Kita buat World Space Week untuk Malaysia. Okay. Yalah. Ini annual event, tiap tahunan. Tiap-tiap tahun, yes. So kita ada organisasi yang merancang program World Space Week lah. So mungkin dalam ada gap dalam sekarang ni kerajaan kita, so kita buat inisiatif dia lah on their behalf. Baik, tapi dia punya everyone event can go tu to space. dijalankan alam maya lah kot, Captain Faiz. Dia punya event sekarang ni. Actually last year kita plan banyak in-person event, tapi sebab pandemik tu sayang juga banyak kena cancel. Tapi kita plan for both. Always plan A, plan B, and then kalau boleh kita try to do in person, kalau tak boleh virtual. So the show must go on. Always like that. Itu pun kita buat macam larian Venus, hujan lebat, show must go on kan. Apa-apa event kena jalan kan, kita kena prepare lah. Like you say lah, starting tadi kan, preparation is key. Macam korang juga kan, prepare baik-baik kan. So get your channel up, get your influencers up, pull in more marketing strategy, techniques, whatever, you can learn a lot. So, you can improve yourself, improve your platform, True. I wish you guys also success in your project. Define your market, insyaAllah. make sure, Thank you, insyaAllah. get your niche, target audience semua. Penting ni kan? InsyaAllah. Betul. Kan? InsyaAllah. Saya pula interview korang kan tak? Tak prepare. Kita dalam secara tak langsung kita pun belajar juga daripada tetamu apa yang kita tak tahu. Walaupun kita semua dalam profession yang sama, tapi ada elemen-elemen tetamu banyak share yang kita sebenarnya belajar benda baru. Jadi kalau boleh setiap minggu insya-Allah macam ni lah, dan audience pun boleh sama-sama belajar dengan kita orang juga. Betul. Mengenai ini. Sebab saya pun interview sebenarnya buat kajian kan, banyak interview orang macam daripada mereka syarikat, macam ni dia run dia punya social enterprise. Jadi saya tengok satu ni dia panggil Give Light Foundation. Jadi dia punya success story tu, dia orang jaga-jaga macam pusat-pusat anak yatim dekat dunia ni ada 13 countries lah, bukan 13 negara kan. Jadi macam mana modul dia boleh berjaya kan? Macam ni lah you discuss, you borak kan, betul. You find out kan. So saya pun ada bantu dia kan, kita buat kelas untuk budak-budak dekat, siapa pernah pergi Lebanon? Dulu kita pergi Beirut, this is Tripoli even further. So kita buat kelas pun online, kadang-kadang dia ada blackout, power shortages, tapi kita nak deliver program tu. Bukan dia minat nak jadi juruterbang kan, tapi bila dia tengok interesting juga kan, dia nak jadi engineer, so dia pun ada cita-cita dia sendiri kan. Jadi bila kita berbincang macam ni, walaupun secara online, kita dapat manfaatkan whoever is listening, or you and me, atau kita pun shot sendiri pun boleh juga kan. It can be anything kan. So we have to accept the good and the bad lah in that sense. Interesting you mentioned that. Actually, that's the next question actually for you. Apa dia? Pelibatan kapten dalam pelbagai pertubuhan dan organisasi yang lain. Okay, So actually, we want you to share lah about your involvement in this program. Okay. Sebenarnya tak tahulah, saya ingat bila saya datang ke Taiwan, benda ni akan semakin teruk kan, atau macam benda completely stop kan. Tapi
Alhamdulillah sebenarnya benda tu semakin meletup. Saya pun tak tahu macam mana ni berjadi. Mungkin Alhamdulillah lah, Allah helps me through all this kan. So kita macam organisasi kita dulu saya buat Astro X kan. Jadi lepas tu saya tengok sambutan dia kurang, walaupun kita buat application, kita ada grant, kita buat sekolah-sekolah under pilot program, dah register dengan KKF, buat the paperwork, tapi budak-budak atau cikgu-cikgu dia tak minat nak run Astronautics Club. Kita berapa ketua orang je kan, mungkin 15-16 orang, tak boleh nak run the whole thing kan. So kita perlukan guru-guru. So tengok program ni macam tak berjaya, kita buat spin-off macam Go STEM. Kita promotekan STEM. Kita buka satu center, orang bus boleh datang, kita pergi planetarium, kita pergi sekolah. Wah, crowd the numbers picked up lah, daripada 17,000, 20 lebih ribu, dan 2019 before the pandemic 30,000. Bila kena pandemic dah blank balik kan. Macam ni kita nak buat. Kita buka online program, mass explore, kita team up dengan Actura, kita team up dengan K-Space Academy to offer kan. So we keep on working towards this cause kan. So macam tahun lepas, like I mentioned lah, Space VO, kita buat organisasi, and then we work with a lot of other foundations macam even they have Catalyst 2030 where you talk about SDGs, Sustainable Development Goals. So benda-benda ni dia tiba-tiba dia meletup lah. So you buat je lah, you tolong, you help, is abundance mindset. So apa yang saya buat tu memang membuat saya memang selalu sibuk. So memang bagus lah, kita pun duduk dalam rumah dalam pandemik ni. So kita terpaksa buat apa yang kita boleh. So as you grow older, maybe you become of more value. Maybe your knowledge is of more value to people. So you find certain pieces lah to help other people find certain pieces to help you. And that's how the world works, I think. Betul. Okay. Kapten Faiz cakap, Kapten Faiz menolong lah dalam organisation tersebut. Tapi actually nak bagi tahu audience, Kapten Faiz adalah one of the founders lah kepada at least 3 pertubuhan yang Kapten sebut tu. Kapten Faiz Kamaludin adalah pelopor ataupun founder organisasi nama Astro X nama dia, Kapten Faiz. Astro X. Astro X. Lepas itu yang keduanya Go STEM yang Kapten Faiz mention tadi, yang dia menolong, sebenarnya dia founder Go STEM tu. Very humble lah kita. Very humble. kita try, kita nak bagi budak-budak interested kan. I see. Dengan yang ketiga Kapten Faiz mention, pertubuhan yang Kapten tengah jalankan dan sibuk sekarang ialah yang baru buat sekali, ialah Space Bio bersama Kapten Muin ya. Betul. Dan antara ketiga-tiga ni semua yang Kapten founder ketiga-tiga ni dia semua menjuruskan ataupun dia punya target target audience dia kepada student ke ataupun macam mana? Depending juga. Macam Astro X tu kita dah lama dah berkecimpung dalam bidang aerokancer. Macam kita dulu, kita mulakan, kita punya mission macam to promote knowledge of science to school children. Senang je kan. So kita dapat grant, kita buat macam bengkel-bengkel, rocketry workshop lah. Kita gunakan, bukan tu water rocket, kita first kali kat Malaysia menggunakan solid fuel lah. So kita pergi semua state lah. So first time saya pergi Perlis, tak pernah pergi Perlis kan. So pergi Sabah, Sarawak, kawasan pedalaman. Saya selalu cerita orang lah, bila kita masuk kat Sabah tu kan, saya pergi jauh sampai budak-budak yang datang kat sekolah tu duduk atas lantai. Berdebunya lantai, baju ronyok, kesian saya tengok kan. Ronyok habis. Lepas tu dia cuma datang kat pentas tu nak salam tangan saya je kan. Saya tengok kan, sebab kan saya tengok. Tapi sebab dia ada macam keinginan tu nak belajar kan. So I always tell people kan, saya kalau kita boleh tukar this one kid, mana tahu dia boleh jadi doktor ke, dia boleh jadi engineer ke, juruterbang ke apa kan, angkasawan Malaysia, the next one, we never know kan, right? We can inspire one, why not? Why should we stop there kan? Inspire hundreds, thousands, 100,000, why not kan? The entire nation. So kita pergilah. And sekarang ni tengok perkembangan pun, saya dah itu bila kita join, kita tubuhkan Space View tu, ada satu cikgu, saya panggil cikgu roket daripada Perlis. Sekarang dia menerajui bidang solid fuel jugalah. Roket, dia ajar guna 3D printing, AutoCAD semua. So benda tu, when you start something, it has set the motion. So now maybe we will have to negotiate for airspace rights, have another body macam amateur rocketry body.
So all these things are, you need paperwork, it's in the process. So we slowly, we say we are the people behind the scenes. Kita buat je kerja lah, pelan-pelan. Whether it's known or not known, it's needed, it's not needed, we don't, macam, it doesn't affect the work kan. Their own, your own validation is your own desire, your own passion to make a change kan. So it doesn't macam, bukan nak post gambar, I want the likes, it's not like that. It's something that has to come inside. So it's not, I don't know if there's any reward to it or not, but tapi itulah, you make your mark that way lah, and anything that you feel that you're passionate about. So you guys do what you have to do to make your own mark in that sense. InsyaAllah. Setuju, insyaAllah. Dari Very segi inspiring. Captain Faiz cakap tadi angkasa, Yes. Captain Faiz dia kira salah satu member dalam sekarang angkasa dah tukar nama Maisa, MY. Yes, Maisa. Maisa sekarang ya. Captain Faiz memang ada dalam department tu ataupun tak ada, selalu tak. berinteraksi korespon dengan Memang. Maisa. Kita ada liaison dengan Angkasa, Maisa, Planetarium Negara for a long time dah. More than 10 years. So that's why we are in a good position where we can, we help them out, we negotiate. Even now, hari-hari saya terima, sebab kita tengah organize essay competition for students kan, for World Space Week, which is scientists for a day. It's actually a NASA punya contest. Dia punya entry, sebab dia punya closing date 31st August, meletup-letup. So, that is, bagus lah, at least students kan minat, boleh tulis essay kan, something basic kan. So kita ada jalinan yang bagus lah dengan Maisa, Mosti, Planetarium Negara, because everybody needs each other kan. And then of course government body needs social enterprises like us kan, where we can move fast kan, kita buat something cepat kan. So kita tak ada red tape sangat, tak ada a lot of obstacles kan, we can move fast. Check out the Zoom. Okay. Ni kita nak dekat sampai ke penghabisan. Ada lagi few questions. Lama lagi. ni. Dah lama. Dah tak ada viewers dah drop lah aku rasa. Ya, macam tadi. Semua dah. Sebenarnya Ini. saya intend nak discuss dengan Captain Faiz pasal space race since Okay. dengan generation Captain yang lahir pada tahun 70-an. Masa Captain membesar, masa tu Cold War masih lagi berjalan, walaupun dia dah shrink into a much lower intensity than it used to be until the Cold War ended. So space race ni Captain mengikuti, kalau siapa yang tak tahu, space race ni salah satu elemen dalam Cold War yang berlaku antara dua kuasa besar dunia tahun kurun ke-20, maknanya dari 1950-an ended in 91-92, masa Soviet tu dah berpecah. So dia punya persaingan tu dah tak berapa ada sangat lah. Lepas tu dia orang dah mula collaborate. Kalau dari segi angkasa dekat ISS ni macam dia orang bekerjasama International Space Station. Yes. Betul. Kalau dulu Russian ada MIR semua tu dia buat sendiri kan. Sekarang dia orang dah betul. bekerjasama. Sebenarnya benda tu dah, I didn't know you were interested in this, tapi okay. Not really, tapi itulah. Benda tu sebenarnya ialah satu benda yang dah tak wujud. Even you read some of the authors in the astronauts, dia yang tulis, they also find it amazing kan. Dia orang pun macam ni dia orang boleh pergi sebenarnya have a joint venture with Russia where they go on the Russian vehicle which is unthink of during the Cold War kan, or the space race kan. So now they, like I say lah, even the Russian kat Cosmic Training Center tu dia buat cottage so that Americans can feel at home kan. Saya tengok, apa ada 3 cottage warna putih ni kan. So it is I think something that they've moved on from that lah. International Space Station ni memang internationalnya collaboration where I think 16 nations are involved and everybody gets to do their research up there. And there's definitely I don't know. Definitely, I don't see any sentiment of a rivalry, between them in that sense, And like you say, of course, certain nationalists, like you say, macam datang interview, well, Russian better than American in that sense, kan? Tapi there is, something that every country, every nation is part of. Macam we have our rivalry with Singapore in that sense. So I guess my view on that is I don't see it lah, because maybe I'm an outsider, but from their perspective, seems like
astronauts ni kalau you jumpa dia orang memang relax lah, dia nothing lah, dia macam dia bagi dia orang macam biasa je. Saya first time saya jumpa astronaut was Pedro Duque daripada from Spain. Dia pernah pergi space 2 kali. Dia relax je, dia macam tak ada hal lah. Dia boraknya, okay. Lepas tu semua astronaut yang saya jumpa semua je tu relax je. Dia tak ada hal lah. Dia macam I think they see the bigger picture in that sense lah. So they don't see anything mischievous or sinister about rivalries between nations lah in that sense. I see. Kalau bila kita jumpa the Chinese taikonaut yang datang Malaysia pun kita jumpa, dia pun relax macam alright kan, in that sense. Betul. Macam kalau kita tengok kita semua growing up in Malaysia, kita terdedah dengan media barat lah, American, UK punya media semua. Kita tak tahu betapa besarnya pencapaian Soviet, sebab dia orang pertama yang dapat ke angkasa. Betul. Dia telah menerbitkan seorang angkasawan pertama, Yuri Gagarin. Betul. Walaupun dia tak tinggi. Wanita dia pertama, Valentina Tereshkova. Wanita pertama, binatang pertama juga. First spacewalk, so Alexei Leonov. So banyak lagi dia nyanyi first. So bagi orang Malaysia, kita hanya terdedah dengan pencapaian the first moon landing. Seorang yang berjaya berjalan di moon yang pertama tahun 1969. Macam siapa nama arwah ni yang baru meninggal ni, Michael Collins, Neil Armstrong dan yang masih hidup lagi, Buzz Aldrin. Kita kenal 3 nama ni, tapi kita tak kenal Yuri Gagarin dan lain-lain. So Captain Faiz dah ada pengalaman membesar dengan keadaan media yang kita upkan US, Amerika. Lepas tu Captain Faiz sendiri dah pengalaman sendiri pergi ke Russia tengok semua. Macam mana pengkaguman Captain lebih kepada Russia ke lebih kepada US? Adakah ni tak boleh suruh pilih, tapi adakah Yuri Gagarin versus Armstrong? Something like that. Kan saya cerita tu dia ada dia punya perbezaan kan. Dia punya teknologi dia daripada dulu sampai sekarang dia pakai teknologi sama Rusia ni kan. So dia punya vehicle tu memang sturdy lah kan. Dia memang they have their own program, tapi they also lost dia punya bapak roket dia kan, Korolev. Bila time tu dia punya, you can see the trajectory, dia punya pencapaian space exploration dia pun turun. So dia tergantung kepada ikon negara dia orang juga. Macam sama macam Amerika Syarikat juga kan. Von Braun dia orang dapat daripada Germany kan, menaikkan taraf roket bidang angkasa Amerika Syarikat, sampai dia punya vision pun macam Elon Musk punya vision kan. Tapi bila dia dah tak ada kan, benda tu terbantuk lah. So dia pun stuck kat low of orbit, dia buat space shuttle. So mungkin bergantung kepada ikon-ikon negara mereka itu sendirilah in that sense. So kalau sekarang ni ada ikon-ikon macam Elon Musk, Richard Branson dan Jeff Bezos seterusnya, mungkin is healthy. So dia akan menyemarakkan the space race baru kan. So kita pun know. That's my input lah sebenarnya. It depends on the icon, who drives the nation, the industry forward. Sebab pasal ikon actually Captain. Nak tahu juga sebenarnya siapa Captain punya ikon. Tokoh atau karakter yang mempengaruhi kehidupan Captain. Saya? Betul juga. Ada macam yang idola angkasa ke, ataupun masa you grow up you tengok siapa leader ke yang nampak yang you respect betul-betul. I mean contohnya you beli biografi ke. Macam mana? Macam kalau you mengikuti I met my icon Tun Mahathir sebenarnya was my icon. Okay, now I don't know if that's politically correct kan, but so I had a chance to meet him before we went to Russia. So very inspiring, sebab it was his brainchild kan. So he had a vision to have a Malaysian in space. So kita mau duduklah dalam dia punya Perdana Foundation tu, and I waited. I had the idea, the question, but I just waited for the correct moment and tunggu that awkward silence. Waktu saya cakap, Tun, saya nak tanya apakah macam nasihat Tun ada untuk angkasawan negara ni. So dia pun jawapan tu kan, it's so inspiring. Saya pun macam nak nangis saya dengar, sebab dia cakap kan, he wants that person to go to space, to be better, to show that Malaysians are better than the Westerners in that sense kan.
So to prove why can we be if not better, if not the same but better than them in that sense. So this kind of thing, and he also explained how he was studying last time. Those kind of stories. What he had to go through, and then he was afraid of blood, or so he had to overcome that fear. So say this astronaut, that person that goes to space, has to be fearless and overcome all that, for the nation in that sense. Oh, very inspiring. So Wow. Very inspiring. So Yes. things like that, yeah. Ya, Tun Alhamdulillah. Mahdi is very inspiring lah. Siapa-siapa pun yang kalau tak suka dia dari segi politik, dia tak boleh menafikan dia kira unofficially bapa pemodenan Malaysia lah. Kalau Vision tak ada dia Malaysia, jauh lah vision Yes, dia. yes. Yep. Yeah. kalau tak ada bantuan dia punya idea dia, mungkin Malaysia tak sampai ke tahap yang sekarang lah. So now, Namanya so now the modern icons that you can see, Elon Musk, he's a visionary, because he's not talking about, he's talking about reusable rockets, saving the planet, and trying to establish another home base in Mars, autonomous driving, all things like that. So these are the new generation lah. So these are amazing people that I hope I get to meet and talk to, because you might get something out of them. InsyaAllah, before you become an astronaut nanti, umur 82 sebelum tu, insyaAllah lah. Ada peluang nak kena kamcing naik Elon Musk, okay, dapat naik roket dia kan. InsyaAllah. Mana tahu, we don't know. Mana tu? Ya. Everything's possible. Even Malaysia also, we Anything's have our own rocketeers, which will launch rockets from Malaysia kan, with payload, and who knows, will be human space flight. So you can never tell. InsyaAllah. You berani je tak masuk roket tu je. Put your life on the line. So itu je you kena tanya diri you. You cakap tu pun saya rasa berdebar kan, macam imagine kalau saya masuk dalam roket tanpa ni persediaan dan sebagainya. Tapi insyaAllah kemajuan tu dah ada lah. InsyaAllah InsyaAllah. we will see the fruits of this development semua ni nanti, insyaAllah. Betul. Captain Faiz, ada tak any Yes, quote apa yang you suka, ataupun maybe you pakai masa fly ke apa ke? Macam orang dulu Boeing, dia orang kata if fly and die with the ADI. Tapi dia punya perkataan tu dah tak aktif sebab dah tak wujud nama instrumen ADI tu dalam pesawat komersial kebanyakan sekarang kan. So dia orang dah tukar quote. Kalau Captain Faiz sendiri ada any favourite quote? Maybe yang you ingat dalam kepala ke apa? Tak ada lah. For me, just do it lah sebenarnya. Just do it. Macam kadang-kadang you sampai you pergi holiday dengan family, nak pergi lari, alamak tak ada kasut. Pakai kasut yang apa yang ada, just don't think lah, just do it je lah. Macam kadang-kadang kita banyak excuse, alah tak ada akhirnya headset lah, music tak ada, alah kasut tak cukup lah, alah tak ada running shots kan. Tak payahlah, hantam je lah, pergi je lah, because sometimes we think too much and we don't do stuff. So it can be bad too. Sometimes you might do something and you make a big mistake, but you still learn from it. So just do it lah, I think, in that sense. That's nampak simple je, ada tiga perkataan je, tapi dia punya essence tu quite related. Just go for it lah kan. Long lasting. Dia macam orang kata apa, abadi, quote abadi, perennial quote lah, kira orang cakap just do it regardless. Kalau you fail ke, you still belajar. Kalau you berjaya, okay, baguslah. Bonus. So just really and true. also I think always make time for people. Macam kadang-kadang my friend pun tahu takut kalau dia macam nak lepak tertarik malam-malam, oh jom lepak tertarik, I say okay on, alamak dia terpaksa keluar sekarang. So because I ni memang ringan tulang, so macam okay, I always macam I try to make time for everybody lah. So it's important in that sense kan. Sometimes kita malas, kita suka lepak, tak nak buat apa-apa, tapi like you guys call me, okay, I make time for you guys in that sense. So we always make time for people because we don't know, one day people will make time for you. Kalau kita pun kedekut dengan kita punya masa ni ilmu, other people also might do the same to you. So in that sense, it comes back lah. Apa dia cakap, pay it forward, whatever, something like that. InsyaAllah. Bayar cash benda lain kan. Yang ni Tuhan bayar cash tu benda lain kan. Yes. Pay forward lah, pay upfront, something like that. Captain, if you don't mind, we just give way sikit, just few questions. Mungkin questions ni macam tertinggal ke belakang sikit. Okay, sure, no problem. Ni ada yang tanya, ahli kepala tanya, apa reason diorang decide untuk pilih Dr. Sheikh ke angkasa?
Kira Ini mungkin dia Oh, maksud dah, nak tanya apa dia punya macam mana Pemilihan, skor ah. tu dikira berdasarkan apa. betul. ni. Itu behind the scenes kita tak tahu lah. Sebab kadang-kadang kalau you tahu kan, everything in life, the flight surgeon will present to the panel and the panel will have a discussion and decide. So what happens in that closed doors we don't know kan. So I don't know. So Even it's tadi macam dah habis tu kita contact Datuk Dr. Syekh cakap, macam mana dia kau dapat makan macam ni, tak ada tak ada. Kita orang tak ada. Dia cakap, okay, besok datang buat announcement macam tu. So Datuk Mazhar will call me later, you're a good candidate. Dia cakap, okay, bagus, tapi tak ada rezeki tak menyebelah. So I memang terima. So there's nothing more to it. Tak ada macam I'm gonna try deviously behind to get tak ada lah benda ni. I think in life in life you must accept I always tell the kids, accept failures kan. It is not the end of the world kan. Everybody fails. Get up, how you come back from it. Macam race ke apa, tergolek jatuh ke, penat nak pingsan ke, this is your moment. What you gonna do? Stop? Go for it? Up to you and you decide. Itu je. So tak dapat pergi through angkasa program, what you want to do? Okay, you can do something else, Correct. Still contribute to society, community, up to you. True. You can do nothing, also up to you. You can enjoy your life. Apa-apa you nak buat lah. And It yet doesn't until matter. today you still inspire people, Captain. So actually InsyaAllah. that's the most important thing. don't know. I try my best. I don't know because my intention is just to share back what I experienced in that sense and try to make some social impact to the community that I can influence. Itu je lah. Ni ada ni satu lagi Aizat NZ tanya, dan dia tanya, I'm sure that Captain Faiz did high G training for this program. Yes. Did did you I pass out? Sorry, Tak Captain. ada. Alhamdulillah, didn't. I show the kids. We did in Malaysia 5 Gs for 45 seconds and 7 Gs for 30 seconds and 9 Gs the maximum human can take for 50 seconds. So I didn't pass out. And in Russia, we did 8 Gs for 45 seconds while still doing some motion and all that. So alhamdulillah tak. So the thing was, the space program is so expensive. You only have one opportunity, one chance to do it, and you can only control yourself. All the other elements you can't control. So cuma positively concentrating of what you have to do and execute itu je kan. Sometimes kita buat simulator based check kan. Tersadar kan, okay, you have one more chance. You got to do it kan. So you have to bring yourself to that positive state of mind. You know what? Kaki menggeletar, panic. Okay, yeah. Bring it on kan. Because you cannot lah. Alamak, I cannot do it lah kan. Tak boleh. Pressure tu pressure kan. The pressure, dia macam you need to handle it lah. You guys will handle it kan. You guys know in the simulator how difficult it is kan. Especially if you failed one time you dah buat silap, okay, this is your second chance. Okay, buat the engine failure again. So yeah, it is stressful, but you try to keep calm, focus, maybe some breathing, and just bring it on lah. Penting lah. So it happens dalam kerjaya, outside life, running, marathon, Ironman, sama semua kan. Main golf, pressure juga, part kadang-kadang 4-footer, slider. So you have to bring it lah. Whatever you have in life, bring it. Don't hold back. InsyaAllah. Thank you Aiden for the ni advice. Thanks Aizat and Zach. Yeah, kita pernah fly dia? Pernah kot fly? Benar. Okay, ada soalan next actually. Sekarang Captain ada buat side business tak? Macam tak? Ada juga saya. Ada juga. Ada banyak sebenarnya daripada saya first officer tu. Gagal, berjaya gagal, biasa. So, saya go through Captain profile, ada Captain co-founder Bikers. Kita buka the Bike Artisans dulu masa about 4-5 years ago. We thought there was a need for a niche market for specialized and customized bicycles. It was a big investment, tapi we've been fortunate. Alhamdulillah, we come up tops now that cycling is the in thing, is trending. So and we're bringing some of the best and nicest bicycles for Malaysians. So drop by the Bike Artisans, get your customized bikes from us, and alhamdulillah lah. So it's been we've grown, we've moved from our initial store kecil masuk to big one. Now we have a big nice one in at the Row KL.
So, drop by lah. We say swing by the bike artisans, Jadi kita akan Sure. share lah nanti dekat ni. Boleh, ya. Oh, nice. So, alhamdulillah lah. Some things work out, some things don't, but the bike artisans has been very successful. I have to give credit to my partner, Jeff Liu. He's really done well for the store. So, alhamdulillah, it's a good thing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. So sekarang actually adalah kita dah nak dekat ending sebenarnya. So Okay, before kita tutup ni, this is like request untuk Captain bagi just nasihat Banyak pada nasihat dah. Orang dah tak nak dengar dah sekarang ni. Macam Ais. no actually for small children ataupun ataupun parents yang ada anak yang nak hoping anak dia be like Captain one day kan. So ya ke? actually for bakal astronaut and where's your mungkin nasihat untuk rajin-rajin membaca buku. rajin baca buku Sebab saya sebenarnya start baca buku tu lambat. Umur macam nak start A-level pun nak rajin membaca buku kan. Jadi macam lambat. Tapi sebenarnya apa-apa bidang yang kita nak tahu sebenarnya ada dia punya some author atau buku yang expertise dalam bidang tu kan. So macam saya nak berlari. Ada orang rupanya ada banyak buku pasal berlari. Nak swimming. Banyak juga buku pasal swimming. Of course you can also go to the next level where you get a coach. Tapi there's a lot of things you can find in a book. Macam itulah macam kalau nak pergi Rusia tu banyak buku pasal Russian space program you did not know kan. So sebenarnya rajin-rajinlah baca buku kan. So itulah nasihat saya selalu ke budak-budak kan. I know nowadays just attention span kita pun buat program selalunya cepat within 3-4 minutes tukar slides, something that keeps them interactive. Tapi sometimes for you and me also Yazran, Cap, take some time, take a break from everything, sit down, read a book. One of the books I just recently read is the one The Disappearing Act kan, pasal MH 370 that disappeared. So it's a good book, you get a good insight. So take some time, do some reading and increases your knowledge besides magazines or whatever. Reading is encouraged lah. So nasihat penutup saya kepada small children ataupun young teenagers. I'm not in the generation where gaming is fun and interesting. Tapi I think reading can really help you. Increase knowledge in any field that you want or you want to get involved in. There's always an expert there. And last question from Ali Iqbal. Last question. Double last. As a highly successful person, how do you divide time between work and family? I think we try our best, kan? We try our best. Nothing's perfect, and so we try our best. Make time for everybody. You may be tired, but it's worth it in the end. And I just try my best. I think I'm not without faults. Made mistakes, and but we try our best. And I don't know how more to advise. I try to make time for everybody too. Okay, thank you. Sepakon Nuce. Ini Nazmi dah. Dia ada bahasa Rusia. Dia ingat lagi. Apa maksudnya? Apa maksudnya? It's such a tranquil night. Dia lebih daripada good night. Dia macam what a tranquil night. Macam malam tu cantik. Sepakon Nuce. Memang orang Rusia dengar dia kau. Dia ni different level lah. Nami ni mana belajar ni? Tak tahu lah dia tulis note tu. Mungkin dia ingat keluarkan ni. Asal-asal ni takut perkataan ni apa vulgar word ke apa kan. Kita pun tahu bahasa. Nuce tu night lah. Nuce tu sepakon Nuce. Tak tahu lah mungkin orang Russia dengar dia kecam aja. Tapi memang it is correct lah. Nami is right. Dia especially kalau cakap ke perempuan kan? Betul? Mungkin. Thanks for the refresher ni Captain Nazmi James. Terima kasih. Kita orang dah lupa perkataan-perkataan yang Captain Faiz cuba mengajar orang masa InsyaAllah. Okay. Kita pun dah sampai. So boleh ajar Das Bidanya is goodbye kan? Das Bidanya.
Das Bidan. Bidan, ya. Yang saya ingat lagi masa terbang kat ruang angkasa Russia macam Privet, Das Vidania. Privet tu dia punya high lah, high. Dia punya high Kalau yang sebut, in, kalau mana cakap Zdravstvuyte kan, lagi okay, dia tahu hello. Privet tu cara simple dia lah kan. Tu apa, selamat pagi dia, Dobry Utra. Dobre Utra. Dobry Dobre Utra. Dobre Utra, Dobre Den, selamat tengah hari. So dia punya, Masya sebab Allah. saya belajar dari kaset, jadi benda tu sounds good lah. So, bukan daripada teks kan. So alhamdulillah lah. Orang tu Kaset. kerja. Ya ni pun saya ingat jugalah ni apa spasibo. Spasibo большое. So macam большое tu very big. So spasibo tu thank you in that sense. Masya Allah. Amin. Okay. Okay lah kita pun Okay. dah kat nak penghujung ni. So Kesian orang nak makan tak makan lagi. bagi pihak Jom Take Off kan, Lama. saya sebab tak rasa sebab dia actually banyak lagi soalan tu kan, tapi memang mula next session lah sebab Okay, insyaAllah, don't worry. InsyaAllah. Betul. I'll be pleased to help. thank you very much for attending, for appearing for us, for your talks, Most welcome. your inspiring stories, inspiring I advice. hope so. Memang itulah sangat ni lah. And I hope semua apa yang kita cakap semua memberi manfaat kepada Ya, betul. semua yang Itulah, menonton, itu. golongan muda That's the tu. main objective kan. Kau nak bagi something to share, and if that's your intention, insyaAllah. So we try our best to deliver, and InsyaAllah. And video ni after this will be, it's recorded. So people can okay. always So tali erase lah. Cannot tali erase erase. from that. and we will Nasihat-nasihat also yang Faiz bagi tu, yang nasihat berguna tu semua orang boleh claim lah kalau nasihat tu tak boleh pakai. Betul, insyaAllah. I would say Yazran yang masalah ni. Okay. Saya dah membawa Captain Faiz lebih daripada waktunya. Dekat buat audience semua, kalau belum like dulu sesi live ni semua, share dengan orang ramai. Dan juga kita akan letak detail pasal business Captain Faiz di Malaysia yang masih aktif sekarang, iaitu Bike Artisan. Dan juga untuk galakkan orang-orang mengenai Aero Angkasa, kita akan share juga dalam description video ni organisation pertubuhan yang Captain so that anytime they want they can refer to this link lah yang kita share. InsyaAllah. Boleh, and you must support Jom Take Off lah in that sense. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Okay, and thanks to for all having the me. Thank you everybody, the viewers out there, or whoever's watching on the recorded. I hope it's been interesting. Sorry, it's a bit long, a bit dragging. These guys forced me to it, so don't blame me, blame them. if you guys want to know, yang audience ni kalau cakap dengan sembang dengan Captain Faiz Kamaldin, kalau 5 jam pun kira masih tak rasa 5 jam tu. So betul. before the session, orang dah cakap siap-siap nak cuba reach di certain targeted hours, and true enough lah, memang dah tak boleh lah. masih lagi Memang tak puas. tak puas sebenarnya. Tapi InsyaAllah ada pelbagai InsyaAllah. lagi yang kita boleh bincang dengan Captain Faiz nanti. InsyaAllah kalau ada rezeki masa depan nanti kita akan kupas satu-satu. Okay. Okay. Alright. Thank you for having me. And Thanks everyone. thank you everyone. Thanks to all the viewers, and selamat malam. Assalamualaikum. And Assalamualaikum.